Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan manhajut talaqi wal istidlal, tata cara penerimaan dan pendalilan baina ahli-sunnah wal mubtadi'ah, dengan antara ahli-sunnah dan golongan pelaku bid'ah. Dan kita telah masuk dalam usul yang pertama, itu berkenaan dengan ahli-sunnah ni. Bila dikatakan ahli-sunnah, usul mereka dalam penerimaan dan pendalilan adalah, pertama, mereka mengagungkan nas syarak. Usul pertama, mereka mengagungkan nas syarak. Dan kita baca hari tu sampai ayat ke berapa? Sampai ayat ke berapa? Kita tak masuk lagi. Oh ya ke? Ya, masuk dah. Okey, kita apa? Jadi kita 21. Last week Ustaz. Tak ada. Tapi minggu sebelum tu saya dah habiskan dah. Week before banyak sangat soalan and then you Okey, baik. Baik. Jadi tata cara ahli-sunnah dalam penerimaan dan pendalilan ambil 19 balik. Tak apa, saya laju. Yang takut. Baik, ambil 19 balik. Tata cara ahli-sunnah dalam penerimaan dan pendalilan. Tata cara syarak dalam pendalilan di sisi ahli-sunnah wal jamaah, dan saya terangkan ahli-sunnah wal jamaah tu apa ingat ahli-sunnah sebab mereka mencari nas dan dalil daripada Nabi SAW, daripada Quran. Mana nas ahli-sunnah ni, mereka ikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan jamaah tu refer kepada peristiwa penyatuan umat Islam setelah berlaku perpecahan. Itu disatukan oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib bila beliau menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun itulah penyatuan umat Islam. Mereka ni, orang dikari ahli-sunnah jamaah ni, bersandarkan kepada kitab Allah, sunnah nabinya Muhammad SAW, serta ijma' golongan salafus salih. Mana golongan salafus salih ni adalah golongan di mana sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu golongan yang Nabi gelar, Nabi kata apa? Khairul qurun qarni, sebaik generasi aku. Kemudian selepas mereka. Mana dalam konteks ini, itulah golongan yang kita refer. Quran dan sunnah confirm, kita tahu, faham kenapa. Tapi kenapa golongan ijma' golongan berkenaan kita refer juga? Sebab mereka adalah orang yang belajar direct. Pertama, sahabat belajar direct daripada Nabi SAW. Maka setiap penjelasan Al-Quran atau hadis Nabi SAW memang tidak akan lari daripada amalan harian mereka. Bahkan mereka adalah golongan yang paling bimbang untuk meninggalkan atau menambah apa-apa perkara yang bukan diajarkan Rasulullah SAW. Atau kadang-kadang ada benda-benda peribadi mereka buat, mereka tak suruh orang ikut, dan bahkan mereka elakkan orang ikut. Macam berlaku dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila dia berwuduk, dia suka wuduk. Kadang-kadang dia wuduk biasa, tapi bila orang tak nampak, dia akan wuduk sampai pangkal lengan. Bila dia duduk sampai pangkal lengan, salah seorang tabi'in nampak dia dan kata, apa sebab kau wuduk sampai situ? Dia kata, kalau kau nampak, kalau aku tahu kau nampak, aku takkan buat macam tu. Kalau aku tahu kau nampak, aku takkan buat begitu. Sebab apa? Punca dia sebab dia tahu bahawa benda ni bukan benda yang patut diikuti, bukan menjadi tauladan, bukan menjadi ikutan. Bahkan ia hanyalah pemikiran dia sendiri. Dia kata apa? Kerana Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata sesungguhnya orang beriman itu ghurral muhajjalin, bertompok putih dan juga berbelang-belang putih di kaki dan tangan, dengan min athar wuduk, dengan sebab kesan wuduk. Jadi aku nak supaya kesan aku panjang sikit, dia kata. Jadi itu ijtihad dia. Namun begitu, secara tak langsung dia tak nak orang ikut. Dia elakkan daripada orang ikut. Dia tak nak, dia bimbang benda itu bercampur aduk dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni cara para sahabat. So, jadi golongan salafus salih dalam beramal ni kita ambil mereka sebab mereka dah orang yang paling tahu berkenaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan Al-Quran. Para ulama bercanggahan mengenai kias. Kias ni adalah penyamaan hukum sesuatu yang baru yang tak ada dalil dengan perkara yang lama yang ada dalil. Perkara baru yang tak ada dalil dengan perkara lama yang ada dalil, ada bukti daripada nas atau teks daripada hadis Nabi SAW. Ni benda comparison, ni kias ni Nabi sendiri buat. Bila mana pernah seorang lelaki jumpa Rasulullah SAW, dia kata, dia mengadu pada Rasulullah, dia kata dia punya isteri dia kata berzina. Alasan dia sebab isteri atau hamba perempuan dia berzina. Alasan dia sebab dia putih, isteri dia putih, anak dia hitam.
Dia cerah. Isteri dia cerah, anak dia hitam. Dia jumpa Rasulullah, dia mengadu. Dia kata dia tuduh bini dia telah melakukan benda yang tak elok. Lalu Rasulullah SAW nak ajar dia supaya jangan salah faham. Sedangkan dia tak ada bukti pun tentang perkara tersebut. Tahu Nabi ajar dia apa? Nabi kata, engkau ada unta? Dia kata ada. Unta kau semua warna apa? Dia kata merah. Mana coklat kemerah-merahan lah. Nabi kata ada tak yang kelabu? Dia kata ada. Datang mana yang kelabu tu? Mak merah, bapak merah, nenek merah, atuk merah, tiba-tiba keluar kelabu. Datang mana? Dia kata agaknya baka keturunan. Kan turun mungkin onyang-onyang dia ada seekor kelabu, turun. Nabi kata macam itulah anak engkau ni pun sama. Mungkin apa? Sebab apa? Onyang-onyang kau dulu ada juga yang kelap ke keluar kat sini. Faham tak konteks? Nabi bandingkan, perbandingan tadi kiaskan supaya orang ni faham. So macam tu juga masalah hukum halal atau haram, kadang-kadang boleh dikiaskan dengan kaedah tadi, tapi dengan syarat lah. Dan jumhur telah mentarjihkan pengambil kiraannya sebagai salah satu sumber-sumber pendalilan apabila mencukupi syarat-syarat ilmiah yang sahih. Bila cukup syarat dia, baru kita boleh ambil. Kalau sekiranya tak cukup syarat, tak boleh pakai. Contoh macam ada orang dikiaskan hukum. Kan saya pernah tunjukkan gambar orang zikir lompat-lompat tu kan. Okey. Ada pensyarah UM perempuan, bapa dia khalifah tarekat Ahmadiyah. Dia kata tak apa benda tu. Alasan dia kerana dalam hadis Nabi SAW ada kisah di mana Nabi kata pada Ja'far bin Abi Talib, anta minni wa ana mink. Engkau dari aku dan aku dari engkau. Mana dia cakap macam tu kan. So Ja'far gembira dan dia terlompat-lompat depan Nabi SAW. Mengacah-ngacah pun dia kan. Dia teng-teng kaki depan Nabi SAW. So dia kata Nabi tak larang. Ini orang yang pakai hujah ni. Nabi tak larang Ja'far mententeng-tenteng depan Nabi. Maka boleh zikir lompat-lompat. Ada persamaan tak soalan? Tak persamaan kan? Satu benda kita buat dalam keadaan bukan berkaitan dengan ibadah. Satu benda adalah ibadah. Memang lafaz zikir tak ada masalah. Kita dibenarkan lafaz apa saja, Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, silakan. La ilaha illallah ke, silakan. Tapi cara berzikir tadi adalah tenang. Bukannya dengan nyaring, jerit-jerit, gonggongan kepala dan sebagainya. So bila orang tu kata tak apa sebab dengan dia bawa cerita tadi, masalah lah. Kalau ada seorang dia kata apa, dia kata alat muzik tak mengapa sebab dia kata ni cara pengkiasan yang salah lah. Kita tak boleh ambil hukum. Contoh macam bila Nabi kata aku diberikan mizmar keluarga Daud, mana seruling keluarga Daud. Pasal bila suara Abu Musa al-Asy'ari, suara dia cukup sedap, dia baca Quran sedap sangat, sampaikan Nabi menangis dengar dia baca Quran. Nabi suka dia baca Quran depan Nabi SAW. Jadi Nabi menangis dan Nabi sebutlah Nabi kata aku telah diberikan seruling daripada keluarga Daud. Datang ada orang dia tak faham hadis ni, dia kata apa? Tengok kalau seruling tu tak boleh, nescaya Nabi takkan sebut seruling dalam perkara ni. Dia pelik kan, kita kelakarnya manusia ni bila salah faham. Jadi sebab kias ini hanya dipakai Quran ya, ijma' ya, Quran sunnah ya, ijma' ya. Kias ini bila cukup syarat. Tak cukup syarat maka tak boleh pakai. Faham kan? Nanti kita akan belajar insya-Allah disebut syarat dia. Suara sedap. Macam keluarga Nabi Daud. Nabi Daud suara dia sedap. Tapi bukan masalah di Nabi Daud ada pancaragam. Kan? Nabi Daud tak ada pancaragam, tak ada band tau. Trio ke kuartet ke tak ada. Dia tak ada macam tu. Bahkan Nabi Daud alaihissalam suara dia sedap. Tanpa alat muzik pun. Tapi ialah orang-orang yang nak sangat benda-benda lara ni, dia kata nak jugalah. Dia kata kalau salah apa, kalau salah apalah pula. Kalau Nabi tak bagi sudahlah. Dan bahkan bukan itu bukan adab para sahabat. Yang peliknya, itu bukan perangai para sahabat, bergendang-gendang, bukan para sahabat tak buat pun. Dia sibuk cerita orang Habsyi, orang sekian. Kita tanya sahabat Nabi yang ahli syurga, yang 10 orang dijamin Nabi masuk syurga, mereka perangai macam tu tak? Tak. Tapi orang kita kan kadang dia nak bergendang yang hana-hana. Dia kata tak apa. Sebab zaman Nabi dulu ada perempuan kulit hitam bergendang. Sebab zaman Nabi dahulu ada budak-budak perempuan bergendang. Mana sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar mana? Kita nak Abu Bakar. Abu Bakar bergendang. Masukkan. Buat kita bincang. Ini tak layak. Kita masukkan, kita letak sahabat yang hebat-hebat ni. Kita tak buat benda berkenaan. Datang kita buat. Sebab ada orang buat. Apa hal kan? Ni kias yang salah. Faham? Kias yang salah. Pengkiasan dalam Islam ni perlu syarat-syarat dia. Sebab kena sama. Contoh macam bila dikiaskan arak dengan dengan dadah dengan arak, ataupun benda-benda menghayalkan dengan arak, dikiaskan dengan tajuk tadi. Walaupun zaman Nabi dahulu tak ada beras, arak beras ada. Mana ada arak beras? Yang ada arak apa?
arak gandum, tamar, anggur, kan? Datang kita ada arak beras, orang asli. Lepas tu orang asli kata, apa salah cik? Nabi mana ada zaman dia arak beras? Kami minum arak beras, dia kata. Diam. Atau arak nipah kan? Kan? Arak kelapa ke? Kan? Samsu, todi kan? Kalau kita tanya balik, diorang kata, mana ada zaman Nabi? Tapi hukum ni sama. Sebab apa? Sebab walaupun zaman Nabi tidak ada benda berkenaan, tapi kan dikiaskan terus. Contoh macam beras. Kalau ikutkan dalam harta-harta zakat, mana ada beras masuk? Ada hadis tentang beras kan kamu? Mana ada, tapi kerana apa? Dikiaskan kepada tamar, gandum, barley dan sebagainya menjadi makanan asasi orang-orang Arab zaman dahulu. Jadi kita makanan asasi kita apa? Beras. Maka masuklah berasan tu. Sifat-sifat dia kan sama. Contoh macam gandum boleh simpan lama, tamar simpan lama, bertahun-tahun boleh simpan. Macam tu juga dengan beras. Selagi mana tak ada kutu beras kan, bubuk dia tak masuk, dan simpan bertahun-tahun boleh simpan. Ada muzium beras. Siapa pernah tahu muzium beras? dekat pengkajian pada dekat negara yang sibuk develop berkenaan dengan padi ni. Even LPN dia ada dengan padi negara pun ada tempat dia mana beras-beras baka yang lama tak pernah jumpa dah. Ada simpan dalam bilik yang terkawal, yang tidak ada lembapan dan sebagainya untuk tahan lama. So jadi ada sama. Sekarang orang kata pisang, tak kena lah pula. Pisang boleh tak jadi kena zakat? Tak kena zakat lah. Sebab apa? Sebab dia ada sifat yang berlainan. Tak sama dia dengan gandum atau tamar atau kismis. Yang mana dia simpan lama. Faham? Okey. Jadi dengan sebab itu, Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, ada surah An-Nisa 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang mengurus urusan di kalangan kamu. Mana kalau kita ni anak-anak kita, mana taat kepada kita sebab kita mengurus urusan dia. Kemudian ketua kampung, kemudian Datuk Bandar, kemudian Menteri Besar, kemudian macam itulah and so on. Mana ketaatan itu kena ada. Kalau tak masalah nanti kan lampu traffic light warna merah, orang nak langgar sekali. Aku menyampah dengan Perdana Menteri, langgar lampu merah. Mana boleh macam tu? Salah lah. Sebab ulil amri ni kena jaga. Mana kena faham betul-betul bila sampai konteks tertentu, bila mana untuk kemakmuran kehidupan, kena taat-taat lah. Apa masalah dia? Selagi dia tak ajak kita pergi menari, joget, menyanyi dan sebagainya, maka tak ikutlah. Kalau dia keluar, dia bawa senapang, polis paksa semua keluar, acik-acik semua kena senaman apa? Pocok-pocok depan ni dulu, baru masuk kelas. Kalau tak sama pocok-pocok, tak boleh masuk kelas. Kita lawan lah. Barulah kita akan derhaka pada dia. Sebab dia tak suruh pocok-pocok. Nak pocok-pocok sendiri-sendiri. Lantakkan. Dia tak suruh pun. Dia tak paksa bawa senapang. Cepat-cepat. Tak ada. So, bila tak paksa, tak ada masalah lah. Yang disuruh kita bayar. Contoh macam bil elektrik, bil air, bil api dan sebagainya. Bayarlah. Masalah. Dia takkan kata macam, diorang ni tidak mengamalkan Islam, tak nak bayar. Salah lah tu. Kan ulil amrin tak semestinya manusia tu, orang tu Muslim. Bahkan kalau dia kata kafir sekalipun, kita duduk di negara bukan Islam, maka ulil amri itu kan taat lah. Atas dasar dia pemerintah tu je. Nothing more. Dia suruh kita buat benda haram, tinggalkan. Jangan taat. Ada pun benda-benda halal, benda-benda yang harus dibenarkan, maka buatlah. Apa masalah dia? Okey. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu bercanggahan mengenai satu perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan juga Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, kamu akan kembalikan perselisihan kamu tadi kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Kalau kamu nak kembalikan kepada Allah Ta'ala, kembalikan dengan apa? Dengan rujuk pada Al-Quran. Kembali kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan rujuk pada sunnah Nabi SAW dalam hukum hakam. Yang masalah perkara kita bercanggah, balik pada Quran Sunnah. Kalau kita beriman, itulah sifat kita dan cara kita. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah yang terbaik untuk kamu, dan juga yang terelok daripada segi apa? Kesudahan atau penamatnya nanti. Hasil dia nanti adalah yang terbaik. Pasal bila kita merujuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, apa keputusan dan pendapat sekalipun, pahala telah tertulis. Mana kita nak usahakan, tak cari dalam nas Al-Quran dan hadis, apa keputusan lepas tu, baik atau buruk, kita telah mendapat pahala. Tapi kalau kita buat dengan cara apa? Meninggalkan Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam urusan tadi, nescaya kita akan dibiarkan Allah Ta'ala tanpa sebarang ganjaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa-apa kamu bercanggah mengenainya daripada sebarang perkara,
maka hukumnya adalah kepada Allah. Kalau kita bercanggahan berkenaan dengan jual beli, bercanggahan berkenaan dengan masalah pinjaman ke, bercanggahan berkenaan masalah apa, masalah kekeluargaan dan sebagainya, maka rujuk kepada Allah Taala dahulu. Hukum dia balik kepada Allah. Dan surah Allah Taala berfirman surah Al-Hasyr ayat ke-7, itu dah masalah Allah Taala. Dalam hadis Nabi pula, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan kepada kamu, diberikan kepadamu oleh Rasul, maka ambillah ia. Dan apa-apa baginda larang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah. Mana itu kaedah atau tata cara yang berlaku pada ahli sunnah wal jamaah. Mereka sengaja rujuk Allah Taala, Rasulnya. Kemudian bila Rasul tadi, apa saja Nabi SAW sampaikan, tak kira berkaitan masalah duniawi atau ukhrawi, diterima sebulat suara tanpa sebarang pencanggahan. Sebab mereka melihat Rasulullah SAW ni adalah utusan Allah, utusan Allah Ta'ala, wakil Tuhan pencipta alam ini, yang tahu tentang kejadian kita macam mana, apa boleh, apa tak boleh. Macam sel badan kita ni, kan sel badan kita 37 darjah Celsius, tak boleh panas lebih, tak lebih kurang lebih. Allah Ta'ala jadikan suasana alam ini dan sistem yang ada membantu kita hidup, menunjukkan dia tahu apa yang jadi dalam sel kita, sel badan kita, sekecil-kecil benda dalam badan kita, dia tahu. Jadi sekarang ni, bila dia arahkan kita untuk satu benda, hukum atau apa, hukuman, larangan atau suruhan, sepatutnya kita apa? Angkat tangan lah sepatutnya. Tapi masalahnya manusia ni tak nampak begitu. Dia nampak masih lagi apa, ada ruang. Ruang apa? Ruang kebaikan dan keburukan itu tak balik pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mungkin contoh macam kod pakaian. Kod pakaian, etika pakaian. Kan benda ni dulu langgar dah. Kalau ikut agama-agama lain, habis dah, hancur, tak ada bertinggal lah. Kan dulu ada kesopanan, tak kira bangsa apa sekalipun, sopan itu adalah benda utama. Sekarang ni habis hilang sopan dia. Tak tahu sopan apa, sopan tak tahu kan, tak ada kesopanan dah. Sopan dan susilaan apa bendanya, televisyen tayang orang cium kan tak pakai baju tak cukup, artis dan sebagainya, dedah belakang dah, apa hal sopan susila benda je, tak logik akal. Sopan susila apa, bangsa apa benarkan benda tu? Tak ada bangsa dunia timur ni yang benarkan benda berkenaan. Tak kira India atau Cina, Melayu dan sebagainya. Semua, Jepun pun tak ada lihat benda tu sebagai bagus. Tapi tengok apa jadi sekarang. Kerana manusia cuba apa? Elakkan, berbalik pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, pasal atas alasan, yalah, manusia ni dengan akal dia tahu baik dan buruk. Salah. Pasal manusia ni sampai ke satu peringkat, dia akan bercanggahan dengan satu kod etika pakaian, kod kerja, berkenaan masalah apa, benda tu kira rasuah ataupun apa? Rasuah ataupun hadiah. Mana satu? Itu pun sama, dia bercanggahan. Balik pada Allah dan Rasulnya. Dia bila balik Allah dan Rasulnya, tak boleh makan lah pula benda tu. Mula kan tak nak balik. Bila tak nak balik tu, dia try bawa satu etika baru. Satu fahaman baru. Last sekali, tinggalkan Allah dan Rasulnya punya ajaran. Itu cerita dia. Mana benda tu kalau ikutkan dari segi masalah apa, haram ni, bangsa-bangsa dunia sama je. Zina tu haram, kan? Bunuh tu haram. Mana ada halal? Tapi bila sampai tu peringkat, nak kata boleh juga, tinggalkan agama. Sebab tak nak rujuk pada Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai rujukan utama. Pasal kita kena faham, manusia ni akal dia terbatas. Bahkan kita kadang-kadang benda yang tak boleh tu dahulu, satu masa kita akan kata boleh dalam 10 tahun akan datang, kan? 10 tahun akan datang kita kata boleh. Tak apa, alah, ini adat biasa, tak ada masalah. Atas dasar masa berlalu. Macam saya cerita dulu apa, kalau anak-anak kita apa, dating zaman dulu, balik 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, dan bila ada orang datang apa, kacau anak dada orang, apa jadi? Bapak dia akan bawa parang macam tu, duduk depan tangga gitu kan. Siapa depan saya ni semua yang generasi tu, rasa saya lah kan, generasi mana bapak akan tunggu depan parang, apa, bakal suami tu kan, Pak Wu tu datang rumah ketar-ketar, dia cakap, pakcik saya kan, pegang gelas tu gitu kan, takut kan zaman dulu kan. Pasal kita kata pasal apa, pasal ini ada kehormatan, pasal apa, wanita tu ada kehormatan. Maksud dia suami apa sebelum dia dikahwini oleh siapa, dia bawah jagaan bapa dia, ada waris dia. Dia bukan orang tepi jalan apa, suka hati, tak. Ada orang yang akan dirujuk dalam masalah hal ehwal dia. So orang takkan berani suka hati. Tapi sekarang ni apa jadi? Kerana kita dah punya timbangan akal, kita dah terbalik. So apa jadi? Kita kata apa? Tak apa. Orang datang, makcik, saya ambil anak makcik jangan balik lewat je. Jalan jauh-jauh sikit. Kalau duduk dekat dalam wayang tu, duduk satu dekat apa, nombor 10 A, seorang lagi 10 C. Jauh sikit. Mana ada macam tu? Kan? Diorang tak dengar cakap macam tu, tak ada dah. Kita timbangan akal kita, timbangan baik dan buruk tu dah rosak.
Dulu kita nampak benda ni sebagai modesty, kesopanan. Sekarang ni tidak lagi menjadi macam tu. Sebab apa? Sebab kita rosakkan dengan filem, dengan apa benda sebagainya. Tapi secara asasnya, memang kalau Muslim, kalau ada masalah macam ni, balik pada Allah dan Rasulnya. Bila orang kata nak masukkan dalam apa sistem pendidikan kita, pendidikan seks, atas alasan kerana nanti banyak budak-budak ni, tak ajar pun diorang dah mengandung. Kan? Dia kata kalau ajar nanti, dia tak jadi mengandung. Itu bukan solution dia. Itu kan solution dia adalah jangan berikan mereka ni peluang untuk contoh macam melakukan dosa tu je. Contoh macam orang kena AIDS. Kan nampak tak solution yang bangang dibuat sekarang ni? Dia edarkan kondom, dia edarkan jarum. Kan nampak bangang? Sebab tu benda tu kalau ikutkan sebenar, sepatutnya hentikan segala aktiviti seks luar tabi'i. Habis cerita. Betul tak? Mana penzinaan tu disekat. Itu yang sebenarnya. Bukannya bagi kondom maka selamat. Bukan macam tu cara dia. Tak, bukan. Itu sebab kenapa tak bahkan sini. Dengar. Problem di sekarang ni tidak ada pengisytiharan. Tak ada suara-suara yang nak bercakap zina tu haram daripada pihak kerajaan ke apa dan sebagainya. Tak nak sebut macam tu. Sebutlah haram. Sebut benda tu haram, tak boleh. Mengiklankan tak elok. Nanti lama-lama kita kepala kepala pun tak elok. Macam hantu, tahu hantu? Kan hantu? Tak pernah kena gigit hantu pun, tapi semua takut hantu. Sebab apa? Televisyen kata hantu ada. Atuk kata hantu ada. Nenek kata hantu ada. Kan? Orang Indonesia kata hantu ada. Thailand kata hantu ada. So, apa jadi pada kita? Hantu. Takut hantu. Tak kena gigit pun. Tak pernah kena gigit. Tapi takut apa pasal? Macam tu cara dia. Sebab actually, media masa ni main peranan besar. Bila dipegang oleh orang-orang yang apa, korporat. Dia kata korporat keparat kan. Dia fikir untung. Dia lupa berkenaan dengan tajuk masalah tanggungjawab sosial sebenar. Pasal matlamat asal dia adalah untuk memberikan manusia, orang ramai ni, maklumat yang baik, yang mengelokkan mereka. Bukan sampai ke mereka, bukan. Kan boleh buat filem apa? Aku Bosia. Tak apa hal. Kenapa? Apa cerita ni? Kan ini kan bangang kita tu kenapa? Dia bukan dia ajar. Pasal macam budak-budak ni kan. Dia ada satu peringkat umur. Maksud dia apa? Sebelum sampai umur dia sepatutnya jangan beri dia input benda yang tak sepatut dia faham. Macam baju. Baju umur 30 tahun yang bagi pada budak 5 tahun. Dia tak boleh pakai. Sebab belum sampai masa dia. Bila sampai masa dia, otak dia akan matang sendiri dan dia patut diajar, maka ajarlah. Bila anak kita mula berubah suara, panggil dia. Dah mandi wajib ke belum? Kan? Dah keluar dah jerawat dah. Kan? Mula datang bulan. Maka ajarlah dia. Betul lah, ajarlah. Barulah kita ajar panggil dia, ini tak boleh, ini sekian mulai sekarang ada tak boleh dah. Apa dedah aurat dan sebagainya. Bukanlah waktu kecil tu boleh. Maksudnya ketika kecil tu kalau dia tak ni budak kan tak dikira. Tapi bila dia mula balik, maka kita ajarkan dia. Barulah betul. Ini kita kata ustazah ajar. Ustazah tak datang rumah, datang kelas. Ustazah asyik mengandung. Jadi tak siapa ajar. Kan? Contoh. Jadi secara tak langsung sekarang ni, sepatutnya kita kena tahu bahawa ni bila kata Allah Ta'ala letakkan untuk budak-budak kecil. Tengok, bila kita rujuk Al-Quran untuk dan surah An-Nur, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan wanita, kitalah manusia ni, bila dia dalam keluarga dia, anak dia yang tak cukup umur pun dia ada 3 waktu tak boleh masuk bilik kecuali minta izin. Mana jangan benarkan mereka masuk ketika itu. Sebelum solat subuh, lepas solat Zuhur, selepas solat Isyak. Mana kalau orang lain kena ketuk. Kalau tidak waktu-waktu tu sekat mereka. Sebab apa? Tak nak bagi mereka tengok benda tak patut tengok. Kata tongging rabah, kain silap macam tu dan sebagainya kan. Secara tak langsung ini cara dalam Islam. Nampak tak? Ada limitation. Bukan main suka hati je. Jangan sekat. Biarkan nanti dia inovasi, kreatif. Ini bukan cara Islam. So balik macam pendidikan anak-anak. Kita bercanggahan. Balik pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berkenaan masalah remaja. Balik pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan cara kita macam sekarang ni pergi ambil pada masyarakat yang dah rosak. Kita ambil modul mereka, amal dari negara kita. Salah lah. Ini kita kata maksud sebenar. Bila ahli sunnah tadi, dia akan sentiasa apa-apa qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Ijma' para salafus salih. Itu cara mereka. Hidup mereka tu sentiasa terguided dengan cara tadi. Sebab kita ni orang yang mendatang. Kenapa tajuk Quran dan Sunnah ini perkara besar? Sebab kita orang mendatang, menumpang di alam Allah Ta'ala sementara 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Lepas ni kita akan apa? Tinggalkan. So bila kita datang menumpang, alam ni bukan kita punya. Bila bukan kita punya, the do and don't tu kena tanya. Macam rumah orang, kita masuk rumah orang kan? Masuk rumah orang je tamu. Tak boleh kita buat suka hati kita. Kita tanggal baju kita, letak gantung dekat atas sofa dia. Kemudian guling kat atas lantai. Mana boleh macam tu?
Kan kita tetamu, betul tak? Kalau rumah kita sendiri, buatlah apa benda pun. Masuk katil pun orang tak marah. Tapi kan dia kata kita ni tamu, every movement kita dalam rumah tadi, kita akan apa? Kan kita akan kata, boleh tak saya sekian? Boleh tak saya sekian? Pasal tak? Itu cara bagi orang yang apa? Tetamu. Macam tu tak? Itu Nabi kata dalam hadis yang sana, kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia macam orang yang asing. Orang yang asing. Orang yang asing ni apa? Orang yang datang berdagang, masuk rumah orang, masuk kampung orang, masuk negeri orang. Kan masuk negara-negara tentu kita pergi musafir kan? Masuk negara orang. Apa yang tak boleh sebut, tak boleh cakap, jangan cakap. Apa tak boleh buat, jangan buat. Datang kita macam negara tu katakanlah tak boleh bagi salam. Bagi salam tu orang tembak. So janganlah bagi salam. Contohnya kan. Maksudnya kita kena faham do and don't. So jadi dalam alam ini Allah Ta'ala pemilik sebenar. So do and don't tadi takkan tak tanya apa. Kan? Itu tak apa. Ruang di mana kita kata Quran dan sunnah itu serta ijma' menjadi panduan setiap seorang yang dikatakan sebagai mukmin. Faham? Itu sebab utama dia. Ni jangan kita macam Islam ni asyik ada macam-macam benda je. Ini tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Tak, bukan masalah tak boleh. Masalah tajuk tadi do and don't. You actually visitor. So belajar menjadi apa? Menghormati apa tuan punya tempat. Belajar hormat. Kalau orang tak hormat rumah kita, kan suka hati masuk dapur kita. Kan dia tamu, dia masuk dapur buka petai, guguk air. Kemudian pergi kat ni kan, pergi ni apa makan buah-buahan. Kita tahu hidang pada dia, dipotong, dia masak sendiri. Kemudian dia pergi kat katil kita, dia baring, duduk bawah katil. Kemudian kita kata, "Wah, gila orang ni." Betul tak? Kita masalah pasal orang ni tetamu aku. Kenapa dia tak tanya aku apa boleh buat, tak boleh buat? Pasal kita dah khas untuk orang tu. Ini tandas, ini bilik tidur, ini tempat makan dan sebagainya. Nak apa-apa mintalah, kan? Walaupun orang tu kata buatlah macam rumah sendiri, tak ada siapa pergi masuk dapur orang tu tak? Betul? Kecuali kalau orang tu dia nak tengok dapur orang tu rupa macam mana. Nak tengok dapur? Dia kata. Dia nak tengok kabinet macam mana. Itu perempuan. Orang lelaki tak tengok pun. Okey, baik. Baik, apa-apa Nabi berikan maka terima. Tak ada persoalan dan juga dakwa-dakwi. Dan Allah nyatakan surah An-Nisa ayat 115, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan sesiapa yang menentang Rasul setelah nyata kepadanya petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Maksud dia laluan orang beriman tadi disusun oleh para sahabat. Kita ikut jalan lain, lorong lain. Maka nuwallihi ma tawalla. Kami lepaskan dia. Kami biarkan dia pilih apa yang dia pilih. Mana ke mana dia menghadap, dia Allah Taala biarkan dia hadap. Hadaplah mereka nak. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Ini amaran Allah Taala daripada kita menentang apa-apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Okey. Berdasarkan 3 sumber yang maksum, iaitu apa? Kitab, sunnah dan ijma'. Okay? Yang merupakan asas agama Islam. Dan bersana kepada 3 sumber yang maksum, iaitu kitab, sunnah dan ijma', merupakan asas agama Islam. Dan ia tertumpu di atas 3 usul yang berikut. Mana apa-apa yang kita balik pada 3 tadi, pada ayat-ayat tadi, dia kembali kepada 3 perkara. Usul pertama yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah ini berdasar Al-Quran ayat-ayat tadi adalah mengagungkan nas-nas syariah dan patuh kepadanya. Ini sifat pertama mereka. Usul mereka pertama, kita tengok Ahlussunnah wal Jamaah ke tidak orang tu, kita tengok dia ni mengagungkan nas-nas syariah dan patuh kepadanya. Kedua, bersandarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Dia tak main ambil je suka hati. Ini pun kita akan baca nanti macam mana para sahabat, para tabi'in punya perangai berkenaan dengan dalil-dalil. Dan ketiga, kesahihan memahami nas. Kesahihan memahami nas. Mana bila nak faham nas tadi, dia faham dengan cara yang betul, bukan salah faham. Macam kita pernah ceritakan hari tu berkenaan dengan tajuk apa? Hadis sahabat minum darah Nabi. Kan bila kita baca hadis berkenaan, bila Nabi kata tidak akan masuk neraka orang yang dalam badannya darahku dan sebagainya, para sahabat taklah lepas tu gigit tengkuk Nabi yang isap darah. Faham tak? Logik kan? Kalau ikut logik akal kita, dah itu cara dia, maka nescaya kita buat apa? Berebutlah, gigit lah. Kan, lepas tu baru ni ada siapa entah yang ni ustaz televisyen. Dia kata janggut Nabi ni kalau potong nanti tambah panjang balik. Kan macam tu potong-potong bagi orang banyak-banyak lah. Ada cerita dia timbul tajuk macam ni. Katanya ustaz televisyen tu dia ustaz televisyen tu saya tak nak sebut nama. Tapi ustaz televisyen tu memang tak pandai lah cerita dia. Okey, dia bidang qiraat, baca Quran, bidang tajwid, bukan bidang fiqh, bukan bidang berkenaan dengan akidah. Bila bercakap tentang akidah ni jadi teruk ni. Cerita dia macam ni. Kerajaan Brunei kononnya telah membeli janggut Nabi.
ke rambut Nabi? Saya tak tahulah which one. Kena buat macam ni lah. Kamu tak tahu ya kita tak? Datang katanya dia minta kepada salah seorang ustaz atau ulama di Malaysia untuk cek. Dan ustaz tu tadi dia ambil, dia suluh dengan torchlight, tak nampak bayang. Kalau benda tu batang kecil memang tak nampak bayang. Aku geram betul lah masalah. Kalau benda tu besar ni, suluh memang nampak bayang dia. Kalau halus macam tu, saya punya janggut pun tak ada bayang. Tahu tak? Dah besar macam tu suluh, memang tak nampak lah bayang. Cuba nak tahu nampak bayang, lekatkan sikit. Dekat lantai, baru nampak. Tapi oleh kerana suruh itu, tak ada bayar. Wallahualam apa jadi. Ni tester. Ada tester pula untuk janggut Nabi macam mana. Kalau sahabat ajar, kita buat lah. Tapi, lepas tu, ini yang seorang tu. Lepas tu, ustaz ni pula, yang bukan ulama lah. Bercakap, dia kata, janggut Nabi ni, tuan-tuan sekalian. Dia cakap bunyi kedah sikit. Gelak. Dia kata gunting, nanti dia panjang. Gunting panjang. Apa hal, kan? Kain-kain tu kalau dah panjang-panjang, tak payah beli juta lah. Potong sikit, agihkan semua pada rakyat. Kemudian semua masuk syurga. Kan mudah. Nabi SAW adalah orang paling orang kata apa? Paling bersungguh-sungguh supaya semua umat Islam ni selamat. Kalau macam tu dia pergi buat bank kan plasma darah ni kan kita boleh develop kan. Kan hemoglobin. Buat banyak-banyak tangki besar, letak darah Nabi dan tu benda gogok seorang titik pun cukup lah. Kan apa masalah? Ini masalah kita kata kisah sahabat Nabi minum darah Nabi yang guna untuk bekam tu. Nabi diam, kan masa tak ada juruk tekak dia dah. Okey, tapi Nabi cakap itu. Tapi orang lain yang dengar tak faham pun macam kita faham. Atau tentang janggut, tentang darah, tak air kencing Nabi SAW dan sebagainya. Diorang tak faham macam kita faham. Itu sebab kenapa kita kata, dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni bukan setakat kena tahu sifat agungkan nas. Bukan hanya kena faham nas sahih. Tapi kena apa? Betul faham. Betul faham nas. Maksudnya, ini faham kefahaman dia. Macam bila orang baca hadis-hadis berkenaan contoh macam para sahabat jampi air. Kan? Sahabat jampi air, benda tu berlaku, orang disembuhkan. Okey, para sahabat faham itu sebagai tanda kebenaran doa mereka dimakbulkan, kebenaran mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran ni sebagai penyembuh bagi fizikal dan luaran dan dalaman bagi mereka. Tapi mereka tak buka klinik. Faham? Pusat rawatan Islam. Okay. Kita baca hadis tu, kita faham macam mana? Kita faham maksud dia benda ni boleh buat. Dan kita buka satu cawangan. Di Kedah, di Kedah, semua kita buka. Pusat rawatan Islam. Perubatan alternatif Islam. Bla bla bla. Nabi tak ajar macam tu pun. Mana para sahabat Nabi SAW, diorang paling sungguh-sungguh supaya orang sembuh. Tapi berlaku taun Amwas di Syam. Yang mati para sahabat ramai ketika tu. Ya Umar nak masuk, orang tak benarkan. Ada orang kata dengan Umar, kau tak masuk pasal kau takut ke? Umar mesyuarat, panggil para sahabat yang tua-tua kan, yang sini-sini, yang daripada ahli Badar, Muhajirin yang awal, orang-orang Ansar yang tua-tua dan sebagainya, dipanggil mereka ni untuk bermusyawarah. Aku patut masuk ke tidak? Soalan nombor satu je, patut masuk ke tidak? Semua berkata jangan masuk. Dan orang dalam tadi, tak ada siapa boleh jampi kan soalan. Kalau kita kan dah tahu dah dalam tu jampi kan. Kan Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ibn Jarrah, dia ni adalah orang yang Nabi kata amin hadil ummah, pemegang amanah umat ini. Dalam peperangan Badar dulu, dia ni terbunuh bapak dia sendiri. Dalam peperangan pasal bapak dia orang kafir. Bapak dia serang dia mengelak tapi terbunuh juga. Tapi anyway kisah dia. Ini asal seorang yang Nabi janjikan syurga. Takkan jampi dia tak jadi. Kalau ikut kita baca, jampi lah. Kena jampi air lah. Dan orang ramai mati ni, saya cepat jampi air. Tuang dalam telaga, kemudian semua minum. Sihat. Macam itu cara dia. Itu fahaman kita. Sahabat Nabi tak faham macam tu. Faham tak? Kefahaman mereka tu yang kita kena tengok. Sebab kita kata, tak boleh kita hanya setakat agungkan nas. Tak boleh setakat hanya, cari nas yang sahih. Kita kena ingat juga apa? Hujung ni yang bahaya. Benar atau betul kesahihan memahami nas. Yang ini banyak orang tergelincir. Kadang-kadang cari hadis sahih dah. Hadis sahih, nas sahih, sifat orang dengan firman Allah sabda Nabi, sami'na wa ta'na. Tapi bab hujung ni. Ujung ni kadang-kadang banyak orang tersalah faham. Benda-benda yang Nabi buat untuk menunjukkan tanda kenabian dan baginda SAW, datang kita nak buat juga. Ada budak lu saya kenal dekat Mesir. Dia kata apa? Dia kata ada seorang syekh dia, salah seorang syekh syarikat yang dikenal di Mesir, telah melintas di sebuah kubur. Lalu syekh tadi mendengar bunyi orang dalam kubur itu disiksa. Lalu syekh berkenaan pun ambil sepatang ranting yang basah dan kemudian cacakkan di situ, seperti perbuatan Nabi SAW. Tak, saya kata apa yang Nabi pun cerita tadi untuk tunjukkan apa? Semua kita boleh buat ke? Tak.
Nabi nak tunjukkan berkenaan, contohkan kita baca hadis tadi, dosa-dosa yang kita pandang kecil tapi menjadi seksaan kubur. Itu cerita dia. Mana lepas tu kemudian ada seksa kubur. Itu hadis tu datang mengajarkan kita itu. Dan menunjukkan juga apa? Mukjizat Nabi SAW, Nabi baginda mendengar benda orang ramai tak dengar. Bahkan Nabi sebut, didengar suara orang kubur ni semua makhluk kecuali jin dan manusia. Datang orang zaman kita, syekh ini, syekh itu telah mengetahui perkara berkenaan. Dia salah faham hadis tu. Hadis itu untuk cerita tentang Nabi. Kehebatan Nabi. Bukan kehebatan kita. Datang kita, indah. Kerana anda beramal dengan tarikat sekian dan zikir sekian, anda mendapat benda sekian. Mana boleh? Faham tak? Salah faham. No, salah faham So, jadi bahaya ketiga ni, insyaAllah, yang bab ketiga ni agak panjang sikit. Bab pertama, kedua ni pendek. Bab ketiga tu akan panjang sikit. Sebab apa? Benar memahami nas ni adalah actually antara perkara yang paling besar. Yang paling banyak orang terlepas pandang dan juga tersilap dalam memahami nas. Baik. Dalam bab ini, saya itu pengarang buku ni, dia kata akan membicarakan dengan pertolongan Allah Ta'ala mengenai 3 usul ini secara ringkas. Bagi menjelaskan tata cara ahli sunnah dalam penerimaan dan pendalilan. Okay. Jelas Baik, usul pertama. Usul pertama. Hello. Ada kelas? Ada kelas? Ha. Ya. Ha. Oh ya, nanti kita bincang ni. Ya, dengan kelas saja, dengan kelas. Ada kelas. Okey, tunggu. Oh, ada cerita je ni. Mana tadi ada hamba Ta'ala dekat serambut. Diorang minta supaya buat solat hajat. Saya katakan diorang tak payah solat hajat. Kita doa saja, bukannya kena buat solat hajat. Pasal saya punya mazhab adalah mazhab solat hajat tak ada. Okey. Tapi cerita dia, saya nampak dia, saya angkat. Sebab apa? Sebab dia kata orang tu asalnya mana tadi kata dah meninggal. Betul, pagi tadi kata hidup balik. Disahkan doktor hidup balik. Tak tahu cerita dia. Wallahualam. Kan? Dia minta kita berdoa. Jadi saya kata sini. Taklah doktor salah baca tu. Salah doktor lah baca. Tapi cerita je ni, diorang minta macam ni mana tadi. Saya kata dengan diorang, kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak berikan apa saja, terima. Itu cara redha kita, pasal kita ni makhluk. Apa baik atau buruk, kita tak tahu. Mungkin hidup dia, kalau dia tak mati, hidup tapi dalam keadaan lumpuh, lebih menyusahkan dia daripada dia hidup dalam keadaan sekian kan. Okey, jadi kita tahu. Jadi kita kata doa minta Allah Ta'ala. Kalau dia sembuh, sembuhkan. Kalau tidak, kita terima redha dengan keputusan tadi. Tapi saya kata tak usah buat salah hajat lah. Lepas kelas kita doa lah ramai, minta. Dia minta dia telefon beritahu. Ni Pak Imam masjid beritahu. Dia kata ni jadi apa, dia kata disahkan meninggal. Kemudian tiba-tiba disahkan pula hidup balik. Dah, ini masalah. Nanti kan kena betulkan orang. Nanti kan kat dia serambut dia kan mula fikir apa benda ni ada masalah dia apa. Dia kata ustaz doakan jadi macam ni. Ya, kena ni balik. Minggu depan kena betulkan. Tak ada salah faham nanti. Kita bukan masalah ni, nyawa manusia bukan ada kaitan dengan nama ustaz ni sekian, ustaz sekian. Kan dia ingatkan nanti, kalau orang nak mati suruh ustaz tu doa. Tak apa pasal dia ni. Tak tahu. Pasal dia kata disahkan meninggal, kemudian disahkan hidup balik. Tak tahu. Tak tahu cerita. Kalau dia telefon, dia bagi tahulah. Pasal dia nak orang sembahyang hajat. Saya kata tak payah. Pak Imam kata macam mana? Saya kata tak payah yang buat sembahyang hajat. Pasal kita kata, bila mazhab saya sembahyang hajat tak ada. Ialah mazhab Syafi'i pun sebenarnya tak ada benda tak ada. Mazhab Adli. Tapi nak fahamkan macam itulah. Dia cerita, dia terpaksa sangkat jap pasal nak tahu apa benda jadi. Saya dah agak dah dia akan cakap yang tu. Pasal bila dia telefon tu, maksud dia macam excited lah, confident. Masalah ni paling kena betul kan. Yelah, saya kata dengan orang tak puasa boleh. Ketika puasa lepas kelas pengajian, kan malaikat mengaminkan doa kita, menghadiri kelas-kelas berkenaan. So kita doa, Allah Ta'ala kan amin, malaikat akan aminkan. Janganlah fikirnya tu bersedekah, lepas sedekah kita berdoa. Any amal soleh. Any amal soleh. Tapi diorang refer solat hajat lain. Solat hajat dia ada kaifiah. Mula-mula baca surah sekian. Bagi kita benda salah. Bagi kita benda tu adalah salah. Misal, saya terangkan orang. Saya kata nak sihat tak sihat tu tulang pada Allah Ta'ala.
Pasal bila kita kata, kan kita terangkan itu, ada perkara kita nampak benda tu buruk di mata kasar kita, tapi ia baik di sisi Allah Ta'ala. Contoh macam ialah Nabi anak yatim, satu benda saya pernah terangkan. Lepas tu saya kata apa, bapa Ali bin Abi Talib, Abu Talib, bapa saudara Nabi, miskin. Dia mulia, dia bangsawan tapi miskin. Sampaikan Nabi SAW ambil Ali bin Abi Talib, tinggal dengan baginda, dan Hamzah, bapa saudara Nabi, ambil Ja'far, bela. Maksud dia ambil anak dia bela pasal dia miskin sangat. Siapa? Abu Talib kan? Okey, dari mata kasar kita, miskin tu adalah tak elok, kan? Tapi untuk Ali, miskin tu elok. Sebab bapak dia miskin, Nabi ambil. Kalau bapak dia kaya, Nabi tak ambil, dia masuk dalam rumah Rasulullah. Nampak tak? So dia ambil, masuk keluarga Rasulullah, dibela dalam rumah Rasulullah, blessing kan? Satu rahmat. Tapi rahmat tu hanya berlaku dengan sebab bapak dia miskin. Jadi bapak dia miskin, baik ke buruk? Jadi itulah saya terangkan. Mana secara tak langsung kena faham bab ni. Kadang-kadang masalah manusia tak faham qadar, dia ingatkan semua datang depan mata dia semuanya jahat. Yang jahat, yang baik itu baik. Ikut mata kasar, salah. Kena faham betul-betul. Kadang-kadang kita tak faham benda ni, bab qadar ni, menyebab silap lah. Jadi dia kata itulah, orang tu kalau dia hidup pun, itu pula Allah Ta'ala baik atau buruk. Kita minta yang terbaik, bukan minta benda tu apa ni, ingat nak mati, putih hidup balik. Salah, okey. Nanti kena reconfirm balik. Dia cakap macam tadi, dia kata dah meninggal, dia kata. Kemudian tiba-tiba disahkan balik hidup. Dia cakap macam tu. Dia excited cerita. Okey, tak apa. Tapi kena betulkan orang. Dia kata tak faham pasal ni. Dia kata ustaz tu orang. Jadi kat Putrajaya tu. Tiap-tiap kali ada saya pergi ngajar tu, tiap kali saya pergi hujan. Lepas tu saya pergi je hujan. Lepas tu dia kata apa? Ustaz Adli datang hujan. Saya kata cakap sekali lagi saya tak datang ajar. Dia kadang-kadang pelik. Orang Melayu kita ni mistik sangat. Kan? Itu kebetulan, itu hak Allah Ta'ala. Yunazzilul ghaith. Ini hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Datang kita, ustaz tu datang hujan lah. Dia cakap macam tu. Ustaz datang ni hujan. Betul-betul saya datang ni hujan. Tapi saya kata dengan orang, kan? Saya kata orang, cakap sekali lagi, saya tak datang ajar lah. Cakap sekali cakap je. Bunyi sekali lagi, saya tak datang ajar. Gila apa? Daripada patut kita beri hidayah pada orang, kita syirikkan orang dengan Allah Ta'ala. Dosa. Baik lagi teruk, baik tak usah ngajar. Faham? Baik. Jadi okey, usul pertama mengagungkan nas-nas syarak. Usul pertama Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengagungkan nas-nas syarak. Sesungguhnya usul agama Islam yang diridai oleh Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman adalah penyerahan, ketundukan dan kepatuhan. Actually memang itu usul agama. Bila kita sebut kita ni Muslim, Islam, maksud dia orang tu submit. Mana dia redha, dia terima, mana tunduk patuh. Itu tajuk sebenar. Bila kita sebut kita ni Muslim, yang pertama mesti berlaku pada diri kita adalah penyerahan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajuk sebenar. Bahkan memang kita kata memang itulah bila kita kata seorang Muslim yang tak beramal dengan Islam, kita pelik. Dia kata saya submit to the will of God, tapi dia tak ikut perintah Allah Taala. Menunjukkan dia ada masalah kefahaman berkenaan dengan tajuk Islam itu apa. Lafaz Islam tu dia tak faham. Bahkan mungkin kadang-kadang dia ni terpengaruh dengan filem barat. Filem-filem barat kan. Dia kata as long as your heart is good, your appearance is tak ada masalah. Kan, nothing happen. Pasal dalam Kristian macam tu, percaya Isa mati di salib, engkau jadi apa benda pun tak ada masalah. Kan, Isa mati di salib tak ada masalah. Percaya je Isa mati di salib. So, Isa tanggung dosa. So, jadi masalah lah. Jadi itu dan orang macam tak kisah. Melanggar semua perintah Tuhan, pakai salib dan sebagainya, asalkan percaya Isa mati di salib. Ini adalah satu benda paling merosakkan manusia. Merosakkan akhlak, merosakkan masalah peraturan dan sebagainya. Ini antara punca pertama. Manusia je jahat sebenarnya dengan perbuatan tadi. Sebab dia kata spiritually I believe in God, but physically I can do anything because God is most loving. He didn't punish anybody. He can forgive and forget, dia kata. Salah. Macam kita kata, macam kita terangkan dahulu, kalau sekiranya Zakir Naik ditanya oleh seorang lelaki, dia kata apa? Kalau Tuhan tu maha kaya, kenapa Tuhan perlu nak hukum manusia? Kan dia maha kaya, apa sahaja hukum manusia? Biarkan ampun semua, apa salahnya? Lepas tu Zakir Naik jawab balik. Dia kata kalau kau ada cikgu sekolah atau pensyarah universiti, dia luluskan semua pelajar dia. Bangang ke, tak bangang ke, pandai ke tak pandai ke, rajin ke tak rajin, semua markah dia bagi 90%. Kau nak ambil cikgu macam ni? Dia kata tak nak. Dia kata kenapa? Sebab dia takkan beri perubahan kepada apa? Kepada pelajar. Pelajar tak akan berusaha, pelajar tak akan dapat faedah. So tak ada faedah sekolah pun macam tu. There's no, kan, tak ada mata. Jadi apa gunanya? Jadi Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil. Setiap hamba yang melakukan perkara yang betul, maka dapat ganjaran. Setiap hamba yang degil dan menentang, maka akan dikenakan hukuman. Itu adalah keadilan dia. Jangan kita kata macam,
dia ni kan maha penyayang. Ya maha penyayang, tapi apa? Azab dia pedih. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi ibadi, beritahu hamba-hambaku, hai Muhammad, Anni, sungguhnya aku, Anal Ghafurur Rahim, akulah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi selepas tu, wa anna azabi, dan bahawa azabku, huwal azabul alim, dialah azab yang paling pedih. Bagi tahu mereka, aku pengampun penyayang. Tapi bagi tahu mereka juga, azabku azab yang paling pedih. Dua-dua, two sides. Macam mana tak? Yang dari itu saya tengok dalam YouTube lah. Hmm. 10 series lah. Tapi saya tak sempat habislah. Cuma ada question tu, dia tanya kenapa your God perlu disembah, dia kata. So, saya tak sempat. Dia actually, okay, penyembahan kepada Allah SWT tadi, itu adalah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Pasal bila kita kata, saya percaya Tuhan, Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam. Saya adalah hamba yang diciptakan olehnya. Lepas tu dia bagi kita apa? Ujian. Ujian melalui apa? Dan kalau kita tengok, worship Allah Ta'ala bukan pakai akal. There's no such thing kita worship Allah Ta'ala pakai kaedah kita sendiri. Bahkan semua worship, cara penyembahan Allah Ta'ala tadi diajarkan oleh para anbiya yang menjadi apa? Wakil Allah Ta'ala. Di sini ujian kedua. Allah Ta'ala test kita. Kalau betul kau percaya aku, ini wakil aku. Kan kau percaya kamu percaya kamu ni adalah hamba. Jadi kita kata tadi, kita datang menumpang. Kan? Alam Allah Ta'ala. Dan bila datang menumpang, contoh macam kita lintas-lintas hotel, kan dia ada penjaga, caretaker kan? Caretaker tadi duduk diam-diam. Dia bagi tahu kita do and don't. Do and don't tadi tak direct daripada tuan punya tempat. Dan memang kita datang, kita menumpang. Wakil dia bagi tahu pada kita. Macam kita ni lah, pergi rumah orang. Tuan rumah tak ada, maid dia ada. Maid dia bagi tahu, ibu, duduk di sini ya. Ibu nak apa, air ke minta pada saya. Datang kita masuk dapur. Lepas tu, maid tu kata, ibu jangan masuk dapur bu, dia kata. Pula, dia kata, awak siapa? Permit ada kata tak? Dia marah lah. Dia marah dekat maid tu. Okey. Jadi maid tu kata, saya memang pekerja bu. Saya kan. Kita masuk rumah tu, memang penjaga dia. Dan bahkan kawan kita teks. Maid saya ada kat situ. Oh duduklah situ, tunggu saya balik. Contohnya kan. Datang maid tu kata jangan buat, kita buat. Masuk bilik dia dan sebagainya. So, disrespect kita kepada penjaga tadi. Disrespect kita kepada tuan punya tempat. Itu sebab kenapa kita arahan ibadah tadi bukan untuk kita, untuk Allah Ta'ala. Dan bahkan kita pernah terangkan, ibadah tu 3 sebab. Pertama, untuk apa? Pembersihan dosa-dosa. Betul? Ingat tak? Kedua, ketakwaan atau ketakwaan nombor 1. Ketiga, menjadikan Allah Ta'ala cinta kita. Itu je. Bukan Allah Ta'ala perlukan, Allah Ta'ala tak perlu penyembahan kita. Bahkan kita perlukan kepada ibadah tadi supaya apa? Kita menjadi makin takwa. Ataupun bersihkan dosa kita. Ataupun kita dicintai Allah Ta'ala. Ni kita insyaAllah kita akan terangkan apa menjelang Ramadan ni. Memang kita kena buat peringatan balik. Kadang-kadang orang salah faham. Dia ingat puasa tu untuk kurus. Salah. Bahkan hadis Nabi kata, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sihat. Tak sahih. Hadis yang dhaif. Tak dipakai untuk sebagai hujah. Maka kita puasa kerana Allah Ta'ala. Masalah sihat ke tak sihat, kalau sihat itu bonus. Tak sihat, Alhamdulillah tak ada masalah. Yang penting ikut aturan cara Nabi SAW puasa. Itu je. Yang penting sekali kita kata 3 sebab tadi. Worship Allah Ta'ala bukan sebab lain. Sebab apa? Contoh macam kita nak takwa. Allah Ta'ala kata, bertakwalah kamu. Nak takwa kita erti. So Allah Ta'ala berikan kita apa? Solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Untuk latih takwa. Kan kita terangkan itu, solat itu kan 5 minit kita solat, kita diamkan diri. Rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Kita diam. Kan? Itu surveillance of Allah upon us. Itu takwa. So that lepas solat, nak pegang benda haram, the feeling is still there. Rasa tu masih ada lagi. Nak suruh kita buat sendiri tak kerti. So Allah beri kita apa? 1, ibadat sekian. Ramadan 12 jam. Tak makan, tak minum. Kan contoh macam dalam kereta kalau ada kotak. Datang kelas kan, letih-letih dia masuk kotak. Bukan tak boleh puasa, boleh puasa. Tapi tak nak puasa. Gogok air dalam kereta. Ada orang tahu? Kecuali orang nampak lah. Kan? Ataupun lepas pagi lepas sahur, suami dia pergi kerja, anak pergi sekolah, lauk sahur ada lagi. Kalau kita melantak semua kat rumah, ada siapa bising? Tak apa, tak ada siapa kan? Tapi kenapa tak buat? Puasa batal. Siapa tahu? Siapa tahu? Itu latihan. That's the meaning of latihan. So ibadat kita buat untuk jadikan kita makin baik. Tu Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala kata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu. Jadi kalau dia kata soalan tu timbul, kalau orang tanya kenapa ibadat itu sebenarnya, ibadat tu Allah Ta'ala tak perlukan. Tapi kita perlukan ibadat tadi. Pertama untuk latih takwa.
latih the feeling kita ada surveillance, Allah Ta'ala ada surveillance kat atas kita. Satu. Kedua, penghapusan dosa-dosa. Kita ni dosa banyak. Cara nak basuh dosa kita apa? Mandi, tak bersih. Kan? Terjun sungai, tak bersih. Mandi telaga, tujuh telaga, tak bersih. So cara dia mana? Solat, puasa, zakat, haji, sedekah. Ni hadiri kelas agama, berjalan ke masjid, kan? Bercakap baik. Semua sekalikan benda tadi. Contoh macam langkah ke masjid, menghilangkan satu dosa, menambah satu pahala, menaikkan. Nampak tak hilang dosa tadi? Ini itu tajuk sebenar ibadat, bersihkan kita. Dan terakhir sekali adalah ibadat tadi supaya apa? Kita jadi kasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala akan love kita. Itu je sebab dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah dalam surah Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kamu semua cintakan Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikut aku. Ikut siapa? Ikut Muhammad. Lebih-lebih paling besar pada masalah apa? Ibadat. Kalau kamu buat apa? Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Itu matlamat asal ibadat. Lain daripada tu, siapa cari ibadat untuk tiga selain tiga ni tadi, gagal. Salah. Kalau sebut sesat kan masalah juga. Sesat. Sesat lah. Pasal itu matlamat asal ibadah. Bukannya untuk tambah kita makin solat, makin kaya. Tak ada. Datangkan nas kata, makin solat, makin kaya. Tak ada satu nas pun. Bahkan para sahabat Nabi SAW lagi rajin solat dari kita. Mana para tabi'in kata, aku tengok para sahabat Nabi SAW, mereka ni sentiasa rukuk dan sujud. Pandang kosong, tak ada masa kosongnya solat. Masa kosongnya solat. Kita masa kosong tak TV. Kan? Tengok TV kan, cerita Korea, macam-macam benda ada. Jadi para sahabat Nabi ni paling rajin. Tapi diorang ni rukuk, sujud dan sebagainya. Tapi bukannya apa nak kata miskin. Ramai miskin. Tak kaya-kaya. Itu soalan kita. Adakah Allah Ta'ala tak sayang mereka? Kena ingat, sayang Allah Ta'ala bukan dengan beri harta kat dunia. Kalau kita kata macam tu, kita dah salah timbangan. Kan? Oh, patutlah tak kaya, tak solat. I kaya sebab I solat. So, Cina tak kaya, kaya tu tak solat. Elok je. Sebab dunia ini bukan tempat ukuran dia. Ukuran ketinggian kita paling besar di sisi Allah adalah ketakwaan. Kan, inna akramakum indallahi atqakum. Itu tajuk sebenar. Mana orang paling mulia sekalian kamu di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Bukan orang yang macam ni, bukan orang macam tu, bukan orang cantik, bukan orang kuat, bukan orang gagah, bukan orang yang mulia, dihormati, tak. Yang paling mulia adalah siapa? Paling bertakwa. Tak guna orang tu kaya kalau dia kata tak ada takwa. Tak guna orang tu datang belajar agama kalau tak bertakwa. Nothing. Tak ada macam. Lepas saya taklim 10 kali, I feel apa? Replenish apa? Rasa macam dibuang dosa-dosa. Mana ada? Rejuvenate kan? Okey, faham tak? Konsep asal tu, ibadat tiga tu je. So kalau orang tanya kenapa ibadat? That's three. Nothing more. Berdasar pada nas Quran dan hadis Nabi. Terpanjang nak cerita sekarang ni kat situ panjang. Kalian boleh bawakan nas satu persatu. Untuk masalah takwa, untuk masalah apa, penghapusan dosa, dan masalah apa, kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Itu tiga tu. Kalau lain tiga tu kita cari untuk ibadat, memang kita akan gagal. Nak terbang gagal. Kan jalan atas air gagal. Muka cantik. Dan kenapa solat malam? Nak muka air cantik. Habis jahanam. Rosak kan. Pasal diorang kata pada waktu malam ni patut dia apa? Di hydrate. Muka ni kan dehydration berlaku, kita tidur peluh-peluh. So kita basuh muka, kita akan apa? Apa benda kata? Muka kita akan dilembapkan dan bagus. Ngagut. Ada kerja macam tu. Ini kadang-kadang sesat macam tu je. Tak apa pasal. Kan pasal itu tajuk asal Kalau akak tanya soalan tu, itu jawapan saya. Faham Naik tu dia bagus dia. Syarahan tu dekat Singapore lah. Oh, Singapore. Kan tengok muka-muka tu semua Asian lah bayi. Dia mention tu Singapore dia. Oh, iya ke? Okey, baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran kerana menyatakan bahawa Islam ini tunduk, penyerahan, ketundukan dan kepatuhan adalah surah Az-Zumar 54. Allah Ta'ala menyatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dan juga menyerahlah kamu kepadanya. Serahlah diri kamu kepada dia. Itulah tanda sebenar Islam itu. Hakikat penyerahan, bila kita menyerah kepada Allah Ta'ala, kita kata kita Muslim, kita menyerah, apa hakikat dia? Hakikat penyerahan adalah mengagungkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan larangannya, mendengar kepada kedua-duanya dan berhenti pada batasan-batasan yang diturunkan ke atas Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu sebenarnya batasan sebenar bila dikatakan kita ni orang yang menyerah kepada Allah Ta'ala adalah apabila kita mengagungkan firman Allah Ta'ala, berhenti pada larangan dia, serta kita dengar dua-dua sekali dan juga kita berhenti pada batasan yang diletakkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala turunkan kepada baginda. Itu dah tanda sebenar yang kita kata kita ni menyerah kepada Allah Ta'ala, submit to the will of God. Itu maksud sebenar Muslim tu. Itu maksud sebenar dia.
Jadi dan surah Al-Hajj ayat 30 Allah Ta'ala nyatakan, zalika, itulah. Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan sesiapa yang mengagungkan, membesarkan larangan-larangan, hukum-hukum atau benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itulah yang terbaik untuknya di sisi Tuhannya. Itu yang terbaik, tak ada benda yang lebih besar itu. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, zalika, demikianlah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan bagi sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, apa benda-benda Allah Ta'ala letakkan sebagai benda kehormatan dalam Islam ni, waktu solat, bulan-bulan haram, bulan-bulan ibadat, kan, musim-musim haji, ya, waktu-waktu kita hormat waktu itu berkenaan, kita agungkan, membesarkan kedudukan tadi, maka itu adalah di antara apa? Ketakwaan hati. Bukan maksudnya macam kita ada Al-Quran kita tampal kat atas, itu bukan tanda kita agungkan. Al-Quran letak tinggi sekali, tak baca langsung, itu salah. Kan ada orang kita ni, jangan letak Quran paras bawah pinggang. Dia letak Quran bawah paras pinggang. Katanya kalau duduk situ nanti bawa Quran macam ni pun. Bawa Quran macam ni kan. Kadang-kadang budak-budak bawa Quran macam ni. Angkat tinggi. Angkat tinggi. Itu bukan semestinya tu. Pasal bahkan bawa tapi tak baca pun. Kan? Hormat pun bukan nak kata hormat. Hormat salah. Salah faham. Letak atas kepala. Bawa jalan-jalan macam tu. Macam pelik. Manusia ni kan. Dia salah faham berkenaan dengan pengagungan tu macam mana. Pengagungan dia adalah berhenti pada batasan-batasannya. Itu tunjuk kita betul agungkan. Bukan maksudnya kita bawa macam ni. Tapi bila dia perintahkan kita, kita langgar. Kita kata, jangan tak lah, peduli apa aku. Itu bukan cara dia. Mana apa benda yang kita kata, macam ni lah, macam kita kata mak kita kan. Kita tak pagi, cium kaki mak kita. Cium kaki, cium ketiak ke, tak kira apa benda kita kata kan. Agungkan. Mak, kan. Duduk depan pintu bilik mak kita, sujud contohnya. Tapi lepas tu mak kita kata, tolong buang sampah. Apa hal? Mak buanglah sendiri. Tolong pergi kedai. Mak malas lah. Ada hal lah. Ada kerja sikit. Nanti dulu. Tu, mak dia kata, tolong ada benda tinggi tak sampai. Mak ambil kursi tu. Itu menghormati betul ke? Tapi time pagi dia sujud lah kan depan pintu. Cium kaki, cium ketiak kan. Actually, benda-benda tadi. Aku dia lah macam tu. Sujud. Tapi sujud tadi tak semesti taat pun. Itu sebenarnya adalah Islam, penyerahan, submission daripada will of orang kita hormati. Itulah maksud sebenar kita agungkan dia. Pengagungan itu di situ wujudnya, bukannya pada bentuk contoh macam pakai baju gambar mak kita. Jalan-jalan, siapa tu? Mak saya. Kan, tapi kat rumah sikit satu benda apa dia perintah kita, satu benda kita tak patuh. Kan, kereta kita, I love my mom. Letak kan? Kemudian letak baju, pakai baju gambar mak. Lepas tu jalan-jalan lah, orang sayang betul dengan mak dia. Sampai kat rumah, mak dia suruh benda satu apa dia tak ikut. So, hormat. Itu hormat kita. Salah lah. Kan, itu maksud dia. Itu sebab kenapa penghormatan, keagungan tadi dan bentuk ni, biasanya kita nampak orang tu betul-betul hormat bila mana apa? Dia patuh pada orang yang dihormati. Baru betul tanda hormat dia. Ni kadang kekasih beria dia ikut cakap. Mak dia apa dia tak dengar cakap. Masalah lah. Kan? Lepas kahwin dia tak dengar cakap bini lah. Okay. Baik. Setiap apa yang diperintahkan oleh yang mensyariatkan atau dilarang olehnya, maka hak apa yang dilarang atau diperintahkan itu adalah apa? Dia yang mensyariatkan. Maka apa hak dia? Diagungkan. Diagungkan apa yang diperintahkan tadi. Dimuliakan. Dan juga apa? Dituruti. Bukan ditengok saja, dituruti. Inilah jalan kejayaan dan kemenangan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 51-52. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah menjadi kata-kata orang-orang yang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan juga Rasulnya untuk dihukum di antara mereka. Contoh macam ada benda mereka bercanggahan, dipanggil mereka untuk diajak kepada apa? Allah dan Rasulnya. Mari kita selesaikan melalui cara apa yang telah letakkan Al-Quran atau apa yang Nabi sabda dalam hadis. Mari. Orang-orang beriman ni, kata-kata mereka hanyalah an yaqulu, bahawa mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tak ada sebarang pencanggahan. Tak ada sebarang dakwah. Ini yang dibuat oleh Ali bin Abi Talib. Bila mana disuruh supaya penghakiman dibuat, dia apa? Sami'na wa ata'na. Dia dengar dan taat. Dia tak ada macam pahal, dah kalah pun nak cakap macam tu. Mulut kita cakap macam tu. Kan mulut kita cakap macam tu. Tapi Ali tak pernah fikir macam tu. Bahkan bila dengar dipanggil untuk buat penghakiman,
maka ahli terima. Ahli terima. Perbuatan terima dia tadi adalah di antara apa? Antara tanda-tanda sifat yang disebut dalam ayat ni. Maksudnya dipanggil, mai sini, kita berhukum berdasar Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata apa? Sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan dia bertakut kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Taala. Rasa Allah Taala perhatikan dia sentiasa, meninggalkan halal haram. Tinggalkan yang halal haram, buat yang halal yang diperintahkan, dengan sebab merasa Allah Taala perhatikan dia. Fa ulaika humul mufaizun, mereka adalah orang-orang yang menoleh kemenangan. So itu sifat Allah Taala berikan gambaran dia. Maksud taat Allah, taat Rasul, anda akan berjaya. Anda akan berjaya. Dan kejayaan itu, macam kita kata tadi, bukan ukuran dunia. Kalau tidak ada dekat dunia pun, kita dapat di hari akhirat. Dunia ni bonus. Dapat dunia ni hanyalah bonus. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, Allah Ta'ala menegah daripada mandai-mandai di hadapan Allah dan Rasulnya. Lalu dia berfirman, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, yang akan mandai-mandai di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Innallaha sami'un alim, Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ni ada kes itu saya cerita kan, yang dekat Masjid Ghufran, Ustaz Ridwan Ajindra dia bagi syarahan berkenaan dengan tajuk amalan-amalan masyarakat Melayu yang masih terkesan dengan agama-agama terdahulu. Contoh macam amalan-amalan orang Melayu kita suka buat bersempena hari kematian orang, kita buat kenduri. Hari 7, hari 3, hari 7 tu 14 21, 40, 100 dan sebagainya. Ustaz Ridwan kata dalam India, orang masyarakat India masih lagi diamalkan benda berkenaan. Diorang ada hari puja roh. Lepas kematian orang tu mati, hari 3, 7, 40, 100 dan sebagainya. Biji, tak ada beza. Jadi Hindu, dalam Hindu. Pasal Ustaz Ridwan dulu dia Hindu. Hindu, masuk Bahai, masuk Kristian, masuk India, masuk Islam. India ni masuk Islam. Tapi dia cerita balik, dia kata pengalaman dia dalam zaman dahulu benda tu berlaku. Dan memang orang India masih sampai sekarang masih lagi buat. Cuma beza dengan orang Islam ni, Islam baca Yasin, baca la ilaha illallah dan sebagainya. Orang Hindu ada mentera dia. Mentera-mentera dia ketika hari sambutan hari kematian tadi. Jadi bila orang ramai mungkin tertanya, dia kata benda ni macam mana berlaku? Punca dia sebab yang bawa Islam pada kita umat Islam ni adalah orang-orang penyaga, bukannya ulama. Bila penyaga kan, jadi yalah manusia ni bila menyaga, nak tak nak untung tu adalah benda nombor satu. Jujur, tapi untung tu nombor satu. Bila orang Islam Melayu, tanah Melayu ni masuk Islam, dia kata, dan memang itu sebab kenapa kita amalan masyarakat Melayu kita ni macam tahlil ni tak ditemui pun dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i atau Hambali atau Hanafi atau Malik atau mana-mana kitab, tak ada. Tak ada kitab fiqh pun. Tapi orang Melayu kita ada. Tak ada. Hadramaut sendiri pun tak ada. Hadramaut, tempat orang kata apa Habib-Habib datang pun tak ada buat. Tapi bila tengok kat sini, ada, datang mana? Okay. Cerita dia macam ni, simple je dia kata. Sebab orang Melayu kita ni kan, bila dah disuruh masuk Islam, tapi attachment kepada roh-roh dan juga atuk nenek tu masih kuat. So bila penyaga-penyaga Muslim ni suruh tinggalkan, diorang tak nak. So the lesser evil adalah dengan cara apa? Tukar daripada mentera baca ayat Quran. Tukar. Jadi dia nasihatkan, okey, tak payah baca. Okey, tak apa, nak buat lagi tak apa. Tapi jangan baca mentera lagi. Pasal dah Muslim kan? Muslim dah. Tukar baca Quran. Baca surah ini, baca surah ini, baca surah ini. Then actually start the changing, tahu tak? Jadi ialah bila Ustaz Ridwan cakap macam tu, ada pakcik-pakcik dekat Masjid Ghufran tak sepuas hati. Kan? Walaupun pakcik tak pandai pun. Dari datuk apa entah seorang tu datuk apa tak tahu. Tapi lah dia duduk. Dia lepas Ustaz Ridwan bagi syarahan tu, dia nak debat dengan Ustaz Ridwan. Dia kata bukan semua benda Nabi tak benarkan kita boleh buat. Dia cakap itu. Even terlepas dari mulut dia apa? Nabi bukan tahu semua. Itu time tu Ustaz Ridwan nak marah dah ketika tu. Ustaz Ridwan nak marah ketika tu. Ustaz Ridwan lari. Kan dia kata tak boleh. Kalau anak berdebat dengan orang masalah, dia kata. Kan nanti anak-anak marah. Jadi tarik Ustaz Ridwan, so diorang duduk, Ustaz Ridwan duduk satu meja, saya duduk semeja dengan pakcik-pakcik tadi. Saya duduk dengan pakcik-pakcik tadi. Jadi diorang pun membel lagi. Tak boleh lagi, membel lagi. Popek, makan-makan, popek. Saya pun macam diam. Dia actually paling tak best makan protokol. Makan kena bagi penterjemah. Kan? Jadi translator. Siapa pernah jadi translator memang pening kepala. Orang kanan cakap, lepas tu dia gelak. Orang kiri tak cakap lagi. Kita tak nak makan. Lepas tu dia tak gelak. Kena terjemah dulu bagi dia gelak.
Lepas dia gelak, dia jawab balik, kita nak makan. Last sekali makan tak kenyang. Paling tak best. Makan dengan duta ke apa. Kalau dia tengah terjemahan tak best. Saya cakap dia. Tapi anyway, kita nak makan, tak nak makan sangat. Tak boleh. Dia gelak, dia ni kena gelak juga. Kan? Tak gelak nanti kan masalah. Tahu maksud terjemah. Cakap Melayu tapi Saya pernah translator dulu. Translator. Ini Arab, ini cakap bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Arab. Kadang-kadang cakap bahasa Inggeris, cakap bahasa Arab. So kita nak kena translate dua arah lah. Problem, jadi masalah juga. Okay, tapi cerita ni lah. Memang, jadi pakcik-pakcik ni dia bercakap-cakap. Saya macam, aku nak makan, tapi dia bercakap. Jadi, saya buat apa? Saya pun, last sekali dia bercakap bil-bil, last sekali pun saya kata, Tuan Haji, minta maaf cakap lah. Tuan Haji cakap tadi, apa kalau macam tu, tak salah naik kereta, naik unta. Dia cakap yang tu. Saya kata, Tuan Haji, benda yang Islam ni, katakan bid'ah adalah, kalau terlibat dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, saya kata, benda-benda tu kita adakan benda baru, macam akhlak baru ke apa, tata sila baru kan, macam kalau makan kena pakai tangan kiri, bid'ah lah, mana boleh kan. Jadi saya kata macam ni, dalam kalau dia kata benda lain bab muamalah, Islam tak pernah sekat tu Haji. Kereta kita nak pakailah pun dia nak pakai kereta ke pakai terbang, datang masjid pakai helikopter pun tak apa, Islam tak pernah marah. Yang naik basikal ke jalan kaki, naik skateboard, pakcik-pakcik pakai skateboard, silakan, tak ada hal, Islam tak ada marah. Percayalah cakap saya. Tetapi bila kan macam makan kita makan, kita nak makan, makan macam ni kan. As long as pakai tangan kanan, macam ni ke, makanlah, Islam tak nak marah. Pakai chopstick ke pakai sudu, Islam tak nak bising. Tetapi berkaitan dengan ibadah, akidah, akhlak, jangan masuk, saya kata. Memang Tuan Haji cakap berkenaan dengan orang-orang mati ni, ini gaib. Nak bantu orang mati tadi, gaib. Datang kita kata Nabi tak tahu, kita ada cara baru. Saya baca ayat ni. Kata, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina Allahi wa rasulihi. Jangan mandai. Kan kita tak tahu ayat tu apa jadi, datang kita buat satu benda baru. Kononnya boleh menyampaikan kepada orang mati tadi pahala-pahala. Kita pandai-pandai. Nabi tak ajar, benda tu gaib. Kalau benda bukan gaib, silakan. Bak tulis surat kan, nak pakai komputer ke, nak pakai tangan ke, pen tu nak pakai pen plastik ke, pen besi ke, pen dakwah merah ke, dakwah hijau ke, terpulang. Islam tak pernah sekat. Islam tak pernah tak hukum. Tapi bila berkaitan dengan tajuk masalah gaib, menyelamatkan roh orang mati, tak boleh masuk campur, saya kata. Dia diam. Lepas tu seorang cakap, tapi saya bantai gerung-gerung. Sampai last sekali dia kata, ustaz punya hujah memang compelling dia tu. Tapi kan, dia cakap yang itulah. Tapi, dia kata tapi, ustaz-ustaz yang satu lagi pun kata ada hujah juga. Diorang pun ada hujah juga. Saya kata dengan apa? Tuan Haji tak cakap, saya tahu hujah diorang apa. Apa dia? Dia tanya saya. Kalau baik apa salahnya? Kalau baik apa salahnya? Oh, betul. Diorang anggap betul. Saya kata, Tuan Haji, be fair, saya kata. Ini qala Allah, qala Rasulullah. Ini kalau baik apa salahnya? Setara ke, saya kata? Ini sabda Nabi, firman Allah Ta'ala, setara dengan kalau baik apa salahnya? Setara. Equivalent. Sama berat. Kalau baik apa salahnya sama berat dengan hadis Nabi SAW. Dia diam. Sengih. Kan? Lama je. Diorang macam, diorang berhujah, beria. Sebelah saya ni, ustaz Majid Ufran tu. Ustaz tu ambil nota. Tulis. Tak benda tulis, tak tahulah. Tapi cerita dia orang ni bercakap. Last sekali kan? Dia kata, last sekali saya kata, Tuan Haji, dua orang ni, saya kata, yang terlampau defensif sangat sebab apa? Kan? Lepas tu dia pandang belakang kan? Ustaz, jawab. Dia kata dengan ustaz jawab. Saya kata, ustaz pun diam. Yang suruh Haji bising, ustaz. Saya kata, ustaz pun diam. Cakap yang tu. Diorang senyap. Tapi saya kata, Allah Ta'ala sebut Al-Quran, wahai orang beriman, jangan kamu mandai-mandai depan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang kita pandai-mandai, ustaz. Dan bab berkenaan masalah lain, silakan. Botol air. Zaman Nabi dulu pakai apa? Botol kulit kan? Apa bekas kulit dan sebagainya. Bekas tanah, batu. Sekarang ni boleh buat dari plastik. Pakailah, apa masalah dia? Kita macam, ini tak ikut sunnah ni. Mana ada masalah tu, saya kata. Tak ada ikut sunnah kat sini, faham tak? Jelas? Ada soalan? Ya, sila. Uja? Uja tu apa? Tak kenal. Teruskan. Dia buat 40 hari, sangat ratus ribu orang buat daripada dia buat dekat kubur, buat dekat rumah, buat dekat buat tanding. Kau tak faham tak, Ustaz? Uji tu siapa? Yang Ustaz ini Indonesia. Oh, yang Ustaz. Yang Ustaz kopi, umur dia 40 tahun dia meninggal, dia pakai motor besar. Bukan sini mengajar lah. Sini jalan. Dia banyak pada mengajar. Yalah, tak apalah. Okay, cerita ni. Dia macam ni satu benda. Itu yang tajuk dia kita belajar kat sini. Quran, sunnah, ijma'.
Tak masuk dalam tu nombor 5 Ustaz Adli, Ustaz Ujair, pakcik bapa Ustaz Ujair, bapa Ustaz Adli, abang Ustaz Adli, abang Ustaz Kariman, datuk Ustaz Kariman atau siapa saja, tak masuk dalam tu. They don't enter the usul-usul syariah. Faham tak? Tak termasuk dalam tu. Secara tak langsung, tak boleh kita sumbatkan apa perbuatan mereka sebagai benar-benar. Ramai sangat benar bukan syarat. Ramai bukan syarat. Ramai orang buat, ramai bukan syarat. Zaman para anbiya zaman dahulu, kita para anbiya berdakwah, Para anbiya berdakwah. Para anbiya berdakwah zaman dahulu. Yang ikut para anbiya ni siapa ramai? Sikit je. Orang miskin, orang susah, zaman kita orang kaya. Kan, datang kelas dan sebagainya. Tapi kan, tapi yang miskin kita ajak tak nak datang. Dia sibuk cari duit kot. Wallahualam. Tapi cerita dia, kita kata secara tak asasnya, benda tu bukan hujah. Biar siapa sekali, biar imam masjid, katakanlah Syurai mati, diorang buat tahlil dekat dalam Masjidil Haram, pun kita tak jadikan hujah. Pasal dia bukan Nabi. Dan menyelamatkan orang mati, tak ada siapa yang pandai berbanding Nabi SAW. There's nobody, it's actually wiser, more knowledgeable about roh berbanding dengan Nabi SAW. Bila Nabi tak buat, kenapa kita pandai? Saya katakan, asasnya, kalau seorang anak saya mak bapak dan sebagainya, dia boleh buat apa saja. Syarat dia jangan lupa doa. Itu je. Jangan lupa berdoa untuk mak bapak. Maka segala amal kita buat, datang kelas hari ni pun, orang tulis sebagai pahala untuk anak mak bapak kita. Pasal tak ada dalil. Ada problem dia. Pasal itu sebab kenapa Nabi SAW adalah contoh kita dalam masalah tadi. Kalau bukan Nabi contoh kita, siapa contoh kita? Ikutan kita siapa? We follow who? Kalau semua orang boleh buat amalan baru, everybody, contoh macam, okey, tuan-tuan sekalian, ada amalan baru supaya nak hafal Quran. Mudah. Oleh kerana tangga kita ni banyak ustaz yang hafal Quran lintas, tuan-tuan guling-guling kat sini. Lepas tu seorang tu guling-guling betul, jatuh tergolek terus hafal Quran. Lepas tu kita nak ajar orang macam tu ke? Tak boleh, Kak. Bukan macam tu cara dia. Ibadah, akidah, akhlak, jangan masukkan suka hati. Bab lain tak ada hal. Nak cakap dengan orang pakai bahasa Melayu, atau bahasa Inggeris, atau bahasa Cina, atau bahasa Tamil, atau bahasa sekian, terpulang. Nak tulis surat, pakai SMS, terpulang. Ya, silakan. Ha? Dia sebab orang semua expect ada tahsil semua. Betul? Tapi saya, bapak saya pun dulu buat kan. Ya. Sampai hari saya buat tak, tapi tak, saya tahu tak boleh. Terus? Ya, sepatutnya elakkanlah tu je. Itu kadang-kadang macam tu kita segan dengan orang kadang-kadang, Kak. Segan just because of orang kata malu Allah. Lepas Tak, saya tak buat dah lah. tak apalah. Kalau dia kata kita buat wasiat untuk kita, kalau kita mati jangan buat tu je. Benda tu tak buat. Benda terlepas Kak tak boleh buat apa dah. Actually you depend. Tahu tak boleh, tapi orang tanya ada tanda tak kahwin, ada tanda. Saya tahu. Ni malu Allah dia panggil. Apa tak apalah. Actually bukan kita, benda ni satu benda yang Kak kena faham. Dalam Islam ni bila kita belajar kat sini kat Yayasan Taklim, saya bukan judge, hakim untuk kata akak salah atau berdosa. Bukan kerja saya. Kerja saya bagi tahu laluan, ini dia boleh, ini tak boleh. Ini patut digalak buat, ini jangan buat. Tapi akak follow mana itu kerja saya. Orang masjid datang, dia orang tak tahu kan. Tak datang kepada dia cakap dengan dia, doakan je orang mati tadi. Actually duduk macam ni kan, kita macam ni macam kes semalam lah. Lepas kelas orang kata nak buat sembahyang hajat. Saya kata jangan buat. Tapi dia kata buat macam ni, kita doa je. Kita doa ramai-ramai. Masa berdoa beramai-ramai. Ini dalam Islam warid. Nabi SAW pernah doa dan para sahabat mengaminkan doa Nabi berkali-kali, bukan sekali dua. Okay, cuma masalah angkat tangan, tak angkat tangan, sapu muka, tak sapu muka tu tak bincang. Bincang tu tajuk mengaminkan doa orang yang berdoa. Actually benda tu kita buat. Bahkan Nabi dalam solat Jumaat kan dan sebagainya, di akhir solat berkenaan, doa-doa apa diaminkan oleh orang ramai, dibuat. Macam kunut kan doa seorang lepas lain aminkan. Benda tu tadi adalah benda warid. So kita buat macam kita dalam kelas ni kan, lepas daripada kita panggil ustaz seorang ceramah, kemudian lepas ceramah doa. Tu cara lain kita tukar. Daripada ni, kita peringatkan tentang mati. Ini hari ni orang lain mati, besok kita pula. Hari ni ada orang berkumpul untuk mendoakan dia. Kita besok siapa nak kumpul nanti? Kan, anak kita sibuk cari duit dan sebagainya, tak pernah singgah rumah kadang. Kita tahu raya je. Raya je ada. Contohnya kan. Jadi secara tak langsung macam tu, Kak. Jadi kita tak, kerja kita bukan menghukum orang kat sini. Kita cuma bagi tahu boleh tak boleh dan kita fikir sendiri. Mungkin satu makin peringkat nanti iman kita dah makin kuat, pegang kita kuat, kita tolak macam tu je. Kita kata tak kisah. Allah dan Rasulnya adalah ikutan kita, bukan orang lain. Macam tadi kan akak kata yang berkenaan tajuk ikutan tadi. Ikutan kita bukannya orang-orang berkenaan. Ikutan kita bukan orang tu. Ikutan kita Rasulullah. Mana kita ikut Rasulullah. Dan tajuk tadi pasal apa tahu? Bila saya pasal kes Tuan Haji dua orang tu, dia kata hujah saya compelling sebab apa? So saya kata benda ni ibadah. Benda ini adalah benda ghaib. So kalau Nabi tahu cara lain, Nabi akan buat. Pasal Nabi SAW bila berdiri atas kubur pada salah seorang sahabat tu tengah apa baru ditanam kan. Nabi kata apa?
Salu li sahibukum hadha tathbit. Mintalah untuk sahabat kamu ni yang dalam kubur ni sekarang ni pengukuhan, penetapan pendirian. Fa innahu yus'alul an. Dia sedang ditanya sekarang. Dia sedang ditanya sekarang. Bila kita nampak orang mati dan sebagainya, ditanam, kita doa, Allahumma thabbithu, Allahumma wafiqhu lil khair, Allahumma saddid ra'yahu, Allahumma saddid kalamahu, mentepatkan kata-kata dia, mudahkan kata-kata. Kalau cakap bahasa Arab, cakap bahasa Melayu je. Ya Allah, mudahkanlah dia untuk menjawab soalan para malaikat. Ya Allah, beri rahmatilah dia, Allah ampunkanlah dia. Itu bila kita datang jumpa ziarah mayat. Ni apa nak buat ziarah mayat? Doa banyak-banyak. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Ya Allah, berikanlah rahmat ke atasnya. Ya Allah, belas kasihanlah kepada dia. Sebut. Kalau benda tu Nabi ajar, Nabi buat, kita buat. Kalau Nabi SAW tunjukkan dengan berdoa, kita doa. Kita itu sebab kenapa kita dah full. Pasal benda ni ghaibi. Pasal ritual ritual ataupun amalan sesuatu berkaitan dengan ghaib, maka kita tak boleh balik melainkan kepada nas. Kalau dia kata benda tu bukan nas, bukan benda ghaib, silakan. Contoh macam bab makan mi. Dan pakai kan pakai mi. Kan pakai mi, pakai garpu ke pakai chopstick. Pakailah mana pun. Tak nak pakai gogok tu bangkok tu angkat kat muka. Lepas tu tolak kat mulut. Tak ada hal. Islam tak ada masalah. Baca Yasin macam tu jugalah. Kalau hadis yang dhaif tu kalau sahih pun maksud dia adalah bacakan untuk orang nak mati. Bukan dah mati. Masalah orang kita ni dia tak nak belajar. Hadis tu datang, kan kita tadi, hadis sahih. Kalau pertama, agungkan nas. Sami'na wa ta'na. Kedua, cek nas sahih ke tidak. Cek nas sahih ke tidak. Ketiga, betul faham. The understanding of the hadis kena tahu betul. Sahabat faham macam mana. Kalau sahabat faham macam kita faham, then dia akan buat dulu. They will the first one to do it. Akan duduk ramai-ramai. Auzubillah minasyaitan. Pasal diorang sekarang ni, para sahabat dahulunya, kalau diorang baca Quran, diorang takkan baca Quran beramai-ramai. Seorang baca, lain dengar. Seorang baca, lain dengar. Lain jangan buat apa, dengar je. Pasal bila dibacakan Quran, kita dengar, diam. Itu cara kita hormati Al-Quran. Bukan dia baca, kita baca, dia baca. Oh, gitu, bukan macam tu. Faham? Saya tak langsung baca Yasin. Jadi kalau orang kata orang tu buat, kan, seorang baca, lain dengar. Tapi soalannya kenapa Yasin? Masalah lain. Faham tak? So pembacaan Yasin itu sendiri pun sebenarnya bukan. Seorang baca, kalau cara baca salah lah. Kalau betul nak buat macam tu, baca Quran, seorang baca, lain dengar. Tetapi dah apa? Pas maraton. Pas baton. Gitu. Mana pula? Itu sebab kenapa kita kata, dengar sini. Sebab kenapa kita kata sepatutnya ambillah sunnah Nabi yang sebenar. Jadi tak pening kepala kita. Mana kita tahu macam tu, tapi nak comfort diri kita. Dah pasal dah terbiasa sebelum ni dengan macam-macam ritual. Nak comfort dengan satu ni payah. Sebab kita kata, ini yang Nabi buat. Tapi Mufti Malaysia kata boleh. Mufti sekian. Tak masalah, faham tak? Dia konsep kat situ. Pasal masyarakat kita ni, yelah, menghormati ulama tu agak kuat jugalah. Tak kuat sangat. Bab benda lain orang kata haram, dia buat juga. Orang kata jangan pakai minyak wangi, makai juga. Bukan sini, tempat lain. Okey. Kan? Pasal Nabi larang. Dalam hadis Nabi kata, barang siapa wanita yang keluar rumah dan keadaan minyak pakai minyak wangi, maka fahiyah zaniyah. Dia penzina. Pasal zina ni bukan semesti zina persetubuhan. Zina mata, zina hidung, zina telinga, zina tangan dan sebagainya. Zina tu dibahagikan pada banyak pecahan. Sebelum zina persetubuhan itu sendiri, pandangan mata dan sebagainya. So secara tak langsung Nabi tegur macam tu. Yalah, tapi bila ustaz atau ulama kata macam tu, tak dengar cakap. Bila bab berkenaan dengan tahlil ni nak buat pula. Kan? Tapi mufti Mulia kata boleh. Mulia kata SQ tak saya ikut, nak buat juga. Tapi bila time tahlil, ni tengok mufti kata boleh. Bab benda yang satu lagi tak dengar cakap. Itu konsep lah. Tapi sebenarnya kalau kita kata mufti kita buat benda berkenaan, nas ada nyata, ikut nas yang nyata lah. Faham tak? Ya tak? Ustaz yang kata yang dapat menolong kan, si mati tu salah satu dia doa dari anak yang soleh. Kan? Salah faham. Hadis tu bunyi macam ni. Okey. Idza matal insan. Lafaz dia berdatang dalam Sahih Muslim dan lain. Bunyi dia, idza matal insan atau idza mata ibnu Adam. Bila mati manusia atau mati seorang anak Adam, in qata'a amaluhu. Putuslah amalan. Maksudnya tak ada amalan baru dah untuk dia. Nothing more. Tak ada, habis dah.
Tak ada, tunggu habis, jangan baca habis dulu. Mari saya baca habis dulu. In qata amalu, putus amalan dia illa min salas, kecuali 3 arah. 3 line saja sampai lagi. Lain semua putus. Pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah jariah. Maksudnya sedekah yang berterusan. Maksudnya sedekah yang bentuk berterusan. Bukan maksud dia sedekah tu duduk dalam bank, dia masuk keluar apa arahan dia tulis bank check apa? Arahan bank dia berjalan kan. Dia sedekah, contoh macam wakaf, dia letakkan buat jalan raya, nampak jalan raya rumah jalan depan tu rosak, dia keluarkan duit. Orang pakai jalan berkenaan, jambatan rosak, dia baiki jambatan berkenaan, dia buat jambatan. Orang pakai benda berkenaan, dia tanam pokok dan sebagainya. Orang makan buah berkenaan. Selagi mana orang makan, selagi mana orang pakai benda yang dia buat tadi, itu dia dapat pahala. Kerusi, aircon, kan? Macam ada akak seorang tu ni ni. Meninggal lah tuan punya kamera ni. Kenal kan? Yang terkenal tak kenal lah. Jadi dia belikan benda ni asalnya pasal ketika tu dia nak pergi posting ke ke Hong Kong. Lepas tu balik Malaysia, tak lama tu sakit sebagainya, tak datang kelas. Benda ni tinggalkan. So selagi mana kita pakai benda ni, selagi kita dapat pahala. Ni sedekah jariah ni. Lepas tu janganlah bagi kamera dah. Kasi ada kamera. Nanti orang kata, oh bagi kamera lah supaya tak boleh pakai kamera. Dari kamera dah ni untuk yang ni dah lah, janganlah pergi kamera lagi. Bila rosak habis lah. Tu sebab Yelah, siapa nak repairnya? Kalau pandai repair, kalau ada rosak dia punya circuit, macam mana? Dah ilah kalau tak ada orang hantar macam ni kak. Masalah tu ni. Dengar. Sedekah jariah. Maksud dia akak bagi sedekah, benda tu diguna. Sebenarnya terusan, as long as benda tu dipakai, akak dapat pahala. Bukan semestinya sekolah agama. Bukan semestinya masjid. Memang masjid lagi besar lah pahala dia kalau dia kata orang solat. Tapi apa sahaja, anything. Tangga, jalan rosak dan sebagainya, anything. So as long as benda tu elok, kita punya duit tadi, buat bus stop, selagi benda dia tegak, dipakai dan sebagainya, selagi tu kita dapat pahala. Pokok kita tanam. Tu sebab tanam pokok janganlah kedekut. Ni kadang-kadang buah biji orang buat lari pun macam, oh kan. Dia bawa lari lestik orang tu. Janganlah. Kan sebiji buah dia makan, pahala kita dapat. Jangan takut. Kalau setakat sebiji, 2 biji tu ambil, tak ada masalah. Kalau dia ambil 1 lori tu marahlah, tak apalah. Kan dia kalau sebiji 2 biji, apa sangatlah. Nanti buah tu tumbuh lagi. Kedekut. Nah, mereka pahala. Semua daun dia jatuh, dimakan ulat, kita dapat pahala. Tu sebab jangan berkira, jangan macam nak tanam pokok durian ni tapi I dah umur 50. So pokok durian 30, 80, mana dapat makan dia kata. Jangan macam tu, kedekut gila. Tanam je lah. Kan, tak dapat kita makan, orang lain makan, binatang makan, kita dapat pahala. Ini sedekah jariah. Kedua, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang manfaatkan, dan tak semestinya ilmu agama. Memang ilmu agama yang paling besar lah. Okey? Tetapi kalau dia kata ilmu apa saja, contoh macam kita nasihatkan seorang perempuan tu, dia lawan suami dia. Kita nasihatkan dia jangan buat macam tu, tak elok. Tuhan marah. Dia beramal dengan arahan kita ni. Dia dengar nasihat kita. Lepas tu dia nasihatkan anak dia. Nasihatkan anak dia punya anak. Dia in the end, benda tu ilmu manfaat lah. Mengekalkan marriage macam mana dan sebagainya. Orang redha. Kalau dah sebelum kahwin macam-macam rupa kan. Macam wah kan. Kan sebelum kahwin kan perempuan pun ayu, lelaki pun handsome. Lepas kahwin kan, lelaki tu yang benar kan. Perempuan tu macam tak ayu dah. Kan, bila kat luar rumah main ayu lagi. Dalam rumah lelaki tengok astagfirullahalazim. Siapa ni? Kan. Rupa tak tahu nak bini dia, rambut macam tu. Kan, actually problem lah. So kalau dia kata kita nasihatkan, contoh saya nasihatkan macam ni. Tonton beramal dengan amalan yang saya arahkan. Saya nasihatkan. Ini ilmu manfaat. Mana orang tu patut sedar bahawa contoh macam bercantik untuk suami dia, pahala. Yang suami bercantik untuk isteri, pahala. Kan, dia senyum, pahala, dia pegang tangan, pahala. Faham macam tu. So in the end, orang yang beramal dengan arahan kita, atau macam budak makan tangan kiri, kita kata makan dengan tangan kanan, kita nak nasihatkan dia. So benda tu akan dapat pahala. Kita tunjukkan buang sampah kat mana, pahala. Okay, dan bila orang tu buat dengan amalan kita buat, dia beramal, itu ilmu manfaat. Ilmu yang manfaat. Faham? Orang kita kedekut. Resepi masakan. Matilah, apa benda masalah dia. Ilmu ni makin disampaikan, makin berkat. Makin tersebar, makin dapat pahala kita. Ini makin kedekut, teruk betul. Amalan mana tak tahu. Itu masalah nanti kan. Kedekut sangat. Bantu mati tak siapa nak dapat manfaat ilmu dia. Okey, itu nombor 2. Okay, anything kita ajar bermanfaat, maka kita dapat pahala ganjaran dia. As long as ada orang beramal dengan amal arahan kita. Ketiga, awal din soleh ataupun anak yang soleh. Anak bukannya maksud dia lelaki saja. Kalau lelaki saja panggil ibnun. Kalau perempuan bintun. Tapi bila sebut walad, maksud dia anak lelaki atau perempuan. Mana anak lelaki atau perempuan dia tinggal kat dunia ni, yad'ulah yang mendoakan dia. Maksud dia as long as anak tadi berdoa untuk dia, everything anak tu buat, datang kelas agama, pergi masjid, solat,
anak tu hormati suami kalau perempuan, sayangi isteri kalau lelaki, kemudian anything anak-anak tu buat. Anak dia macam benih, macam pokok tadi kan, cucuk kat tanah, keluar hasil tu dimakan, dia dapat pahala kan. Macam juga anak dia. So macam benih yang tinggal kat dunia ni, maka anak tu buat benda baik, tapi syarat anak tu kena ingat dia. Syarat anak tu kena ingat dia. Mana anak tu kena setiap hari atau setiap ni kena sentiasa mendoakan dia. Dan on this, everything anak tu buat dia dapat ganjaran. Tu maksud sebenar, bukan maksud dia doa anak saja sampai. Salah. Pasal dalam Quran surah Al-Hashr ayat ke-10 Allah Taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang selepas mereka. Selepas apa? Selepas Muhajirin, selepas Ansar. Mereka apa? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ghafir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan untuk kami. Wali ikhwan allazina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, yang kau jadikan ya Allah dalam hati kami sebarang kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah engkau Maha lembut, Maha penyayang. Dalam ayat berkenaan kita pastikan bahawa orang yang datang lepas Muhajirin Ansar, sifat mereka mendoakan orang sebelum mereka, minta ampun, lepas minta keampunan, minta rahmat. Nabi doakan untuk orang mati. Kan Nabi kata Allahumma firlahu warhamhu dan sebagainya, menunjukkan bahawa doa itu boleh. Masalah sekarang ni masalah pahala sampai ke tidak? Lain kak? Maksud untuk kita sekarang ni, anak kita tu, itu adalah aset kita. Mana dia bergerak kat muka bumi ni, as long as dia ingat kita, kita mati, as long as dia ingat kita, dia doakan keampunan untuk kita, dan Allah Ta'ala bagi segala pahala yang dia buat, dia dapat bahagian dia, dan kita dapat bahagian yang sama sebagai mak bapak yang melahirkan dia. As long as dia doakan kita. Dia berhenti doa kita, putuslah hubungan berkenaan. Nampak? Itu konteks sebenar. Dia doa sampai, dia berhenti doa, putus. Itu maksud sebenar daripada doa hadis tadi. Bukannya maksud yang sering dipahami oleh masyarakat kita. Dia kata apa? Doa anak je sampai. Anak lelaki pula tu. Anak perempuan tak ada. Siapa ajar? Bila seorang anak wanita, anak perempuan, mana seorang wanita, dia hormati suami dia, dia jaga akhlak, dia jaga kehormatan dia, dan dia sentiasa doa untuk mak bapak dia, segala perbuatan baik dia buat, semua mak bapak dapat juga. Itu maksud sebenar dia. Bahawa betul kita faham hadis tadi. Ini salah faham je. Kan? Asyik salah faham tu masalah. Tak cukup lah anak 3 orang je. Kan? Yang orang tu anak 14, untunglah ramai dapat doa. Salah. Kan? Bukan macam tu cara dia. Mana anak seorang ke 2 orang, mungkin seorang tu lebih baik daripada yang ramai. Ramai-ramai semuanya laro. Kan? Tak ingat Tuhan. Tak pernah doa mak bapak, solat pun tidak. Dengan seorang yang semuanya ibadat dia buat dan dia doakan mak bapak dia. Pasti seorang tu lebih baik daripada wujudnya ramai tapi tak buat kerja. Faham? Sebab saya ada dengar satu ustaz bagi ceramah. Dia kata maksudnya anak yang soleh tu bukannya soleh kepada ibu bapa dia. Tak kira lah lelaki perempuan kan pasal anak tu. Kalau selagi dia soleh, dia taat kepada ibu bapa dia, walaupun dia ni seorang mak rempit sekalipun, doa dia sampai. Bukan salah. Itu sebab saya kata kalau budak tu merempit, buat salah, dia tak ada benda ke mak bapak dapat. Dia kata tugas dia apa, dia bukan dia kalau untuk Allah, hamba yang soleh. Tapi ni anak yang soleh. Jadi maksud dia anak tu dia taat kepada ibu bapa dia. Kalau mak bapak dia mati, dia tak nak taat siapa? Tak, maksud dia masa ibu bapa dia hidup lah. Salah juga. Pun salah juga. Sebab apa? Soleh tu maksud dia apa? Baik. Seorang anak yang baik. Baik itu maksud dia apa? Kepada Allah Ta'ala lah. Asal soleh pada mak bapak pula. Kepada mak bapak kita kata soleh, kita boleh taat. Atau ihsan. Itulah dia, sebab tu saya pening dapat dia kata konsep anak. Dia tak sebut hamba. Oh, salah. Tak ada kaitan kat situ. Kalau kita kata hamba, tak ada kaitan lah pula kat situ. Pasal kita kata, pasal benda ni ada kaitan di antara orang mati tadi dengan mak bapak tersebut. Sebab kenapa kita tak anak. Kalau dia kata tak ada kaitan, kita sebutlah hamba. Kan? Abdun soleh. Sekarang ni, anak dia. Memanglah anak dia. Tapi syarat tadi, anak yang baik. Kalau anak tak baik, tak dapatlah bahagian ganjaran apa-apa. Kalau anak tu baik, ada ganjaran. Tapi dengan syarat, jangan lupa doa. Jelas? Okey, berhenti kat sini. Okey? Nak lagi? Masalah dia tu, ada sometimes fact ustaz tu cakap pasal bida'ah. Ada satu Q&A lah. Jadi kata saya datang tahlil tu lambat sebab nak ikat macam silaturahim kan. So ustaz dia jawab, kalau you datang sebab tahlil tu bukan buat kerana Allah pun berdosa. Just not at all. Ilah. Selalu kita kata tahlil tu dia tak datang, dia lambat. Tak. Makan benda tu sebab Yang puan makan Ustaz. Tak, actually memang kita kata pertama sekali, kalau ikutkan tahlil tu sendiri, bukan kebanyakan tahlil bukan dibuatkan Allah Ta'ala. Sebab Pak Imam tadi kalau tak dibagi duit, tak buat. Baik, saya panggil Pak Imam jangan bagi duit. sebab
maksud dia Ustaz, maksud dia kan sebenarnya kita sebahat juga lah, kita datang makan. Tak ada, bukan masalah tak ada. Mai datanglah, mumpung silaturahim kita datang tak makan orang marah pula. Mai datang dia buat jamuan tadi, datang pergilah makan, masalah dia. Kita datang buat silaturahim. Tapi dia kata dosa kan. Dosa tu masalah dia kena datangkan dalil. Kita tak boleh kata satu benda tu dosa, macam akak tanya kan? Macam akak tanya kan? Dosa ke tidak? Saya tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab benda tadi kalau saya kata dosa, saya kena datangkan qala Allah Taala, qala Rasulullah sallam. So now the question is, Ustaz kata boleh kalau benda tu tahlil kita datang lambat. Datang, saya kata bukan masalah tahlil, kita datang untuk menziarahi. Tak kena kaitan dengan tahlil tadi. We are not become. Lepas tahlil lah. Datanglah, masalah dia. Datang makan haram pasal Makan di malam-malam. tak ada benda pun. Makanlah, orang bagi benda halal makanlah. Rasulullah dalam hadis dia kata orang yang meninggal pun jangan buat apa, tapi jiran-jiran tu yang Memang itu hadis yang sahih. Maka itu adalah hadis yang sahih. Itu tak ada masalah. Tak, bukan masalah tu kita bagi diorang makan, bukan kita buat makan untuk orang ramai. Faham tak? Bagi diorang makan. Masak untuk diorang. Jangan bagi sampai diorang ni. Okey, baik, berhenti sini. Berhenti 3 minit lagi. Okey, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam alhamdulillah alamin. Subhanallah syukur anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung kemudian berkenaan dengan tajuk ni. Masih lagi dalil-dalil berkenaan dengan mengagungkan nas.